dari segi pengkajian tu bidang saya ni agak ini interdisiplin sikit lah, iaitu bidang saya ni sejarah. Fundamental saya sejarah, bidang saya sejarah. Tapi pada masa yang sama saya juga harus mempelbagaikan bidang saya, iaitu masuk kepada apa dipanggil sebagai filologi Melayu khususnya, dan historiografi sejarahan Melayu. Masih meneruskan penyelidikan dan masih menerbitkan beberapa buah artikel dan buku. Dan buku terkini saya adalah mengenai Kesultanan Siak Sri Indrapura, iaitu bukunya berjudul Hikayat Siak, Tradisi Agung Kesultanan Sri Agung Sultan Melayu Islam Nusantara. Diterbitkan oleh Pasar, dan terkini saya sedang mengkaji institusi Kesultanan Selangor, iaitu yang bertajuk Dari Luwuk ke Darul Ihsan. Dari Luwuk ke Darul Ihsan, tradisi Kesultanan Selangor, dan insyaAllah akan diterbitkan mungkin pada tahun depan. InsyaAllah. Hari ini saya terus mengemaskan lagi, dan ini sebenarnya masuk edisi kedua ni, buku ni. Edisi pertama dah habis dah. Edisi kedua, dan saya minat tentang institusi Kesultanan Melayu ni lah, sejarahnya. Saya terlibat lagi saya masa buat Masters, MA dan juga Dr. Falsafah. Saya memperdalami naskah-naskah Melayu tradisional, dan saya kebetulan pula naskah tersebut ada berkait dengan mewakili Kesultanan kita, iaitu MA saya mengenai Kedah, PhD saya mengenai Terengganu, dan juga selepas tu ialah Selangor, dan juga ini terkini ialah Siak. Tak tahu Siak Malaysia. Ya, Sri Indrapura di Indonesia, di pantai timur Sumatera, iaitu di provinsi Riau, Riau. Dan pihak sana telah pun meresmikan buku tersebut pada tahun lepas oleh Gubernur Riau sendiri, Naib Gubernur Riau, Dr. Suhaibah, yang meresmikan di sana. Itu terkinilah tentang penulisan. Sekarang ni agak umur dah lanjut sikit, jadi agak lambat sikit lah. Jadi saya perlu okay. Masih power lagi, masih hebat lagi. Yang terkini lah. Baik, terima kasih Prof. Emeritus Datuk Wira Haji Muhammad Yusuf Hashim di atas penerangan sikit lah tentang latar belakang. Tadi kita dah nampak pun dalam latar belakang dia seorang tokoh yang hebat lah dalam sejarah, dan kita akan cuba mencungkil sedalam-dalam yang boleh lah untuk perkupasan topik kita pada hari ini. So kita ada je seorang lagi panel jemputan. Saya memperkenalkan yang berbahagia Datuk Haji Zainal Abidin, Datuk Wira Haji Borhan, Ketua 1 Gabungan Persatuan Penulis Nasional Malaysia ataupun GAPENA. Baik, yang berbahagia Datuk, mungkin boleh ceritakan sedikit juga latar belakang dan apa perkembangan terkini GAPENA. Okey, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wasahbihi ajmain. Terima kasih pihak Pusat Kebudayaan USIM dan sudi menjemput saya atau mengundang saya ke dalam program Sembang Bukan Gebang ini, siri yang kelima. Saya kelahiran Melaka sama dengan Profesor Yusof tadi, kelahiran Melaka, dan saya telah bersara daripada Museum Melayu sebagai seorang akademik pada tahun 2011 pada umur 58 tahun. Lepas tu saya bekerja di Yayasan Karyawan yang menerbitkan karya-karya agung Melayu. Di antara yang kami terbitkan ialah Hikayat Antua, di antaranya masuklah suatu salatin atau sejarah Melayu. Sekarang sedang bersama-sama dengan Profesor Yusof juga kita Profesor Yusof sedang mengusahakan syair Maulana tentang Kedah, dan hikayat syair Perang Makassar yang mengenai Makassar, dan beberapa tokoh-tokoh lain yang mengerjakan mentransisasi, merumikan dari Jawi ke Rumi. Selain itu, waktu yang sama saya juga menjadi Ketua 1 Gabungan Persatuan Penulis Nasional Malaysia, GAPENA. Saya dah lama dalam GAPENA, masuk dah tahun ke-25, mula saya tahun 1996. Dan yang terakhir kami mengadakan Hari Puisi Nasional di Benut Pontian, Johor. Kita terpaksa adakan kerana terpaksa bataskan juga kerana
persoalan ini SOP COVID-19. Dan insyaAllah Hari Kursi Nasional akan diadakan pada tahun 2023 di Alor-Star, insyaAllah. Dan kalau kita sedang merancang Hari Sastra Nasional di Kelantan sempena 50 tahun Hari Puisi Nasional. Untuk makluman semua, Hari Puisi itu juga sudah berkenaan 50 tahun, dan Gapai Najrah sudah berumur 51 tahun pada tahun ini, pada 23 Oktober 2021. Dan sebelum saya menjadi Ketua Satu pada tahun 2016, jawatan Ketua Satu dipegang oleh Tan Sri Profesor Datuk Wira Abdul Latif Bakar daripada 2012 hingga 2016. Lepas itu sebelum itu selama 40 tahun oleh Allahyarham Profesor Emeritus Tan Sri Ismail Husin. Itu lebih kuranglah setakat sebanyak tentang diri saya. Terima kasih. Menarik tu, maksudnya kita tadi dapat poin tu, kita boleh kupas tentang hikayat Antuah dan Silatul Salatin tu lah. Itu yang betul. Itu berkait rapat tu. Berkait rapat. Sangat berkait rapat. Dan dua-duanya daripada orang Melaka, memang hebatlah tajuk kita pada hari ini. Yes, memang padu. Okey, jadi apa nama ni, Abang Sisoh mungkin nak perkenalkan kita punya panel yang berikutnya. Silakan Abang Sisoh. Unmute Abang Sisoh. Panel kita ni melalui bank telefon kan? Ya. So macam mana kita kan? Okey, tak apa, maksudnya kita juga menjemput seorang ahli panel yang kalau kita daripada Hang Tuah, kita tak lari lah daripada dunia kepewiraan, dunia kependekaan. So kita menjemput Tuan Haji Muhammad Anwar Haji Abdul Hamid, iaitu ahli waris Lembaga Amanah Persatuan Silat Seni Gayung Malaysia. Apa khabar Tuan Haji? Alhamdulillah. Terima kasih dah jemputan. Okey, Tuan Haji, mungkin Tuan Haji boleh ceritalah sedikit latar belakang Tuan Haji ni sebagai sebagai ahli silat. Orang panggil ahli silat lah. Mungkin boleh cerita sedikit kepada netizen luar tu. Silakan Tuan Haji. Terima kasih. Yang sebenarnya peribatan saya dalam dunia silat ini lebih pada satunya secara peribadinya saya merupakan seorang pengamal silat, dan kebetulan pula saya ketika menjawat jawatan Kementerian Pendidikan juga merupakan di antara penggerak kegiatan silat di sekolah-sekolah, dengan kepercayaan bahawa kegiatan silat ini akan orang kata mengukuhkan lagi jati diri anak-anak Melayu kita lah. Kerana kita tahu bahawa persilatan ini banyak pilihan dunia untuk mereka ceburi. Tapi kita hendakkan mereka supaya memahami bahawa silat ini dapat membentuk jati diri mereka. So walau macam mana pun, dalam hal persilatan, saya lebih kepada tumpuan saya ataupun otoriti untuk saya nak bercakap pada hari ini adalah dalam pertubuhan silat seni gayung Malaysia. Jadi maknanya walaupun saya pernah berguru untuk silat cekak dan bermain taekwondo, tetapi saya tidak ada otoriti dalam bidang itu. Cuma saya memegang jawatan sebagai ahli lembaga waris amanah pertubuhan yang diminta untuk membantu waris amanah untuk bagaimana untuk membangunkan dan memperluaskan lagi pengajaran silat gayung ni. Jadi atas kepercayaan itu, dan bila diminta pula untuk membincangkan tentang Hang Tuah dalam tajuk kita pada hari ini, kebetulan dalam perguruan silat seni gayung itu juga menyebut tentang panglima ini atau laksamana ini dalam mengikut sejarah arwahnya Datuk Mir Abdul Rahman, dan lepas itu simbol tentang kewujudan Hang Tuah itu menjadi orang kata pegangan pada pertubuhan ini juga digambarkan di dalam logonya. Betul. Jadi penglibatan saya dalam persilatan ini semenjak bangku sekolah lagi 1975 sampailah sekarang, daripada seorang murid menjadi jurulatih, kemudian memegang jawatan pertubuhan dan akhirnya memegang jawatan untuk memastikan hala tuju ke mana nak dibawa silat ini. Dan khususnya yang rata-rata saya lihat bahawa silat ini tidak kita hanya mati pada peringkat menjadi jurulatih kanan,
Tetapi saya rasa jauh perjalanannya. Kita harus meletakkan misi dan visi yang lebih jauh lagi yang perlu dicapai oleh Baik, Dr. Haji, rasanya kita boleh kupas panjang lagi nanti, tapi kita nampak tu maksudnya ada kena mengena hang tuah di dalam seni silat gayung lah. Itu kita akan kupas nantilah seterusnya nanti. Okey, baik. Mantap. Memang mantap. Jadi hadirin hadirat sekalian, itu sedikit pengenalan kepada panel-panel yang kita tampilkan Pusat Kebudayaan Sembang Bukan Gebang pada kali ini. Kita tampilkan panel-panel yang boleh berbicara dengan topik kita hari ini berkenaan tentang Hang Tuah, simbolisme wira alam Melayu. Jadi mereka ini pada hari ini mampu untuk memperjelaskan kita berkenaan tentang banyak perkara sebenarnya. Okey. Memang banyak perkara sangat untuk kita cerita pasal Hang Tuah ni, dan insya-Allah kita akan pergi satu persatu. Baiklah, untuk orang kata yang pertamanya, segmen kita yang pertama berkenaan tentang pengenalan Hang Tuah. Jadi saya nak bertanyalah kepada Prof Datuk Wira sendiri. Kita tanya Prof Datuk Wira berkenaan tentang Hang Tuah ni. Kalau kita lihat dari segi pembacaan, selain pembacaan ada dua benda ni sekarang ni. Dua benda ni biasa ada. Iaitu pertama, movie, cerita-cerita dulu yang cerita hitam putih sampai ke cerita berwarna. Kedua, pembacaan. Hang Tuah ni macam-macam persepsi, macam-macam cerita. Kadang-kadang kalau tengok movie, dia habis cerita Hang Tuah dengan Hang Jebat je. Habis kat situ dah tak ada cerita lain lah, kan? Kalau dari segi pembacaan pula, pelbagai macam-macam. Hang Tuah ni daripada Indun ada, Hang Tuah ni pergi berguru dekat Bukit Panau ada, Hang Tuah ni sampai ke Langkawi ada. Siapakah Hang Tuah? Kita banyak tak tahu. So, pada hari ini stand untuk Prof Datuk Wira untuk ceritakan sebagai pengenalan siapakah Hang Tuah. Dipersilakan Prof. Ya, terima kasih. Mengenai Hang Tuah ni untuk pengetahuan tuan dan puan-puan saudara sekalian kajian saya ini bermula daripada saya menulis kaji tentang sejarah Kesultanan Melayu Melaka yang telah diterbitkan oleh Dewan Bahasa Pustaka tahun 1986 lah, kali pertama percetakannya, dan banyak kali ulang cetak, dan sekarang telah pun masuk edisi kedua Sejarah Kesultanan Melaka. Dan secara kebetulan bila saya melihat sejarah Kesultanan Melaka itu, saya menemukan watak-watak atau tokoh-tokoh ikonik dan juga tokoh-tokoh yang hidup dalam sejarah Kesultanan Melaka itu. Dan salah satu tokohnya ialah Hang Tuah ni. Dan secara kebetulan ini buku saya dah. Ni saya tunjukkan ni Kesultanan Melayu Melaka ni, buku ni. Edisi kedua ni. Edisi kedua, dan berapa kali ulang cetak saya tak tahu. Dan dalam satu kepada bab buku tu saya masukkan tentang ikon-ikon Kesultanan Melaka, iaitu Bendahara Tun Perak, Laksamana Hang Tuah dan Timbalan Laksana Seri Wijayadiraja. Saya ulas dengan panjang lebar dan juga melihat Hang Tuah ni dari segi sejarahnya dan juga macam mana nama Hang Tuah ni menjadi satu nama ikon bukan saja di negara kita Malaysia. Bahkan waktu saya buat penyelidikan di Indonesia sana, saya ternampaklah sebuah universitas di Semarang, Indonesia, iaitu universitas ini swasta, Universitas Hang Tuah di Semarang, Indonesia Ini itu universitas swasta lah. Jadi saya pun ambil gambar ni tadi. Hari ni lupa nak bawa gambar Universitas Hang Tuah kan tu ya. Dan bila saya mengkaji mendalam tentang Hang Tuah ni, saya melihat dari segi sumber. Saya nak melihat dari segi sumber jelaskan segi sumber, iaitu sumber ni ada dulu, iaitu saya melihat dari sumber primary sumber primer, kemudian sumber sekunder itu tulisan yang banyak lah tentang Kesultanan Melaka dan juga mengenai Hang Tuah. Dan saya mengadakan tugas-tugas banding lah dengan sumber-sumber doa tentang tokoh-tokoh Melaka ni. Antara sumber yang saya rujuk ialah tentunya daripada Portugal lah, Portugal, seperti karya Alfonso de Albuquerque. Ini nama Albuquerque tu juga baik ya. Ini sebenarnya dia disebut Alfonso de Albuquerque. Alfonso bukan Alfonso de Albuquerque ya.
Dulu K ke? Al-Quso di Albuquerque. Kiarki. Okey. Dan sejarah biografi Albuquerque ni ditulis oleh anaknya, ya. Anak Alfonso ni, Beras di Albuquerque. Ya. Dan dia ada sebut banyak kali tentang dia panggil Captain Admiral, tapi dia tak sebut nama. Ini saya lihat banyak sumber-sumber dari luar, ya, juga dalam. Mereka ni jarang menyebut nama peribadi lah. Ya. Waimah sekarang pun saya banyak berkomunikasi dengan pihak atasnya, pihak istana, ya. Saya tak tahu apa hikmah atau apa tu masalahnya. Mereka kalau boleh jangan sebut nama peribadi, ya, Yang Makmulia Tengku Laksmana, Tengku Bendara, amat menarik sekali. Dan ini rupanya ada satu kaitan dengan sejarah latar belakang institusi Kesultanan Melayu lah, monarki daripada dulu sampai ke hari ni. Sampai ke hari ni, ya. Dan kalau buku yang saya tulis ni, saya kaitkan Kesultanan Melayu Melaka ni, ya, apa sebenarnya sumbangan Kesultanan Melayu Melaka ni terhadap Malaysia hari ni. Ada kaitan secara langsung tu. Bacalah buku saya di bahagian itu. Bukan saya nak promosi, ya. Tapi itu kalau saya panjang lebar ni dah pergi kuliah nanti Datuk Zainal marah saya ni tutup kuliah apa tu ini bahagian hujung tu saya kaitkan dengan perlembagaan negara, konsep agama Islam, konsep bahasa, konsep Melayu sebagainya, konsep diraja monarki berasal daripada Melaka, Kesultanan Melaka. Itulah sumbangan yang yang tak ternilai lah, Kesultanan Melaka terhadap institusi diraja atau monarki dan perlembagaan kita pada hari ini. Ada kaitan secara langsung, tapi dalam konteks continuity and change, berlanjutan, kesinambungan dan perubahan. Ada perubahan sana sini. Sehingga saya lihat, ya, gelaran-gelaran Laksmana, Bendahara dan juga Temenggung sebagainya dulu dipegang oleh orang biasa. Tapi sekarang istana telah banyak gunakan gelaran-gelaran pembesar Melaka ni dikaitkan dengan istana. Tengku Laksmana, Tengku Bendahara, Tengku Temenggung dan sebagainya. Saya cakap ni sebab berdasarkan kajian yang saya buat, yang tertulis, bukan omong-omong kosong aja, ya. Dan banyak juga sahabat-sahabat saya di Selangor ni, di kalangan kerabat-kerabat diraja lah, yang membantu saya dalam penulisan. Okey, ya. Saya merujuk khusus kepada Hang Tuah dia. Okey. Kemudian jadi saya sebut bahawa tak ada sebut nama Hang Tuah, tapi disebut Laksmana. Dipanggil Captain General tu dalam bahasa Portugis lah. Kemudian kita kena komplimen, kita kena selaikan. Selain daripada itu sumber daripada Cina lah. Ini sumber dari Cina penting, iaitu Yin Yang Shenlan sumber dari Cina, iaitu hubungan dinasti Ming dengan Melaka itu amat rapat, ya. Dan dimulakan dengan diplomatik lawat antara satu dengan lain. Dari dulu sebenarnya bukan kaitan kita dengan Cina, bukan baru, ya, semenjak zaman Melaka dulu. Dinasti Ming dah ada. Dengan nama Bukit Cina pun dia ada kaitan dengan Kesultanan Melaka tu, Bukit Cina, Hang Lipo sebagainya. Dan itu, ya, pengalaman saya lah, ya. Dan bila sebut Hang Tuah ni, sumber tempatan yang tak dapat kita elakkan mesti digunakan ialah yang pertama sekali Sulalatus Salatin, sejarah Melayu, atau yang lama itu disebut Hikayat Melayu, ya. Sulalatus Salatin atau sejarah Raja Melayu, yang juga saya telah terbitkan. Saya telah edit bersisiak dipanggil. Satu bersisiak yang menyebut itu Hang Tuah ni berasal daripada Bugis, bukan duyung Melaka, bukan duyung Palembang, bukan duyung di Padani, tapi berasal daripada Bugis sana, daripada kabupaten di Kalimantan Barat, Kalbar. Dan satu utusan daripada Istana Melaka nak adakan hubungan diplomatik dengan Bugis. Dihantarlah seorang anak raja daripada Pajung, daripada Sulawesi sana. Itulah kita asal Hang Tuah. Kemudian maknanya Hang Tuah ni berasal dari Bugis, Melayu lah, ya. Jadi pokoknya Melayu. Kita asal Melayu, ya. Ya, kemudian
pada masa yang sama, tak hendak, kita mesti merujuk hikayat hang tuah. Ini yang timbul kontroversi selalu ni. Ya. Banyak kali saya cakap dalam kajian saya. Dan diterbitkan bukan saja di Malaysia, malah diterbitkan jurnal-jurnal antarabangsa di Jambras dan sebagainya. Saya kata antara dua sumber ini mesti kita bezakan, iaitu daripada sejarah Melayu Salatin itu apa jurnal yang berbeza, ya. Salatin sejarah Melayu itu jurnal dia apa tu sejarah, ya. Hikayat tuan ni apa jurnalnya? Ialah sebuah karya kreatif dan sebagainya. Dan ini saya ingat ada pihak tertentu yang menamakan hikayat tuah ni sebagai, dia kata apa tu, novel sejarah Melayu yang pertama sekali. Itu sahabat saya sebutlah, novel sejarah Melayu yang pertama sekali wujud ialah hikayat tuah, kata dia. Berdasarkan pada fakta-fakta apa tu tokoh-tokoh dalamnya lah. Jadi itu apa tu kaitannya antara satu dengan lain. Okey. Jadi kita balik kepada apa tu Hang Tuah ni, ya. Saya dengan Tuan ni, secara peribadi dia ni dalam sejarah Melayu, dia manusia biasa saja. Tetapi barangkali kerana kehebatannya itu, zaman era itu, zaman kepahlawanan dan sebagainya, kehebatannya itu apa itu ini dalam dunia persilatan, dalam apa itu dunia diplomatik, dalam dunia dan sebagainya. Jadi tokoh Hang Tuah tu tertonjol lah. Sebagaimana biasa, Hang Tuah ni beristeri dua. Saya cakap tu serang ya, beristeri dua. Salah seorang anaknya itu berkahwin dengan orang pembesar Istana Melaka bernama Khawaja Hasan. Menantu dia. Kemudian anaknya Tun Sabariah itu berkahwin dengan Sultan Sultan Mahmud Shah sebagainya. Jadi maknanya ni Hang Tuah ni walaupun dia orang kebanyakan, tapi dia ada kaitan dengan istana. Ada kaitan dengan istana ni. Ini orang oligarki, sebenarnya oligarki ni kumpulan kecil tetapi sangat berkuasa ya. Dan Hang Tuah ni bagi manusia biasa meningkatkan mobilitinya daripada rakyat biasa kepada seorang tokoh yang bergelar apa tu laksamana. Sehingga apa tu ada apa tu ni, satu masa dulu orang persoalkan laksamana itu, katanya kalau di ahli aksara kan, macam Datuk Zainal sebut ahli aksara, di apa tu di transliterasi lam kaf sim min nun, jadi bunyinya laksamana. Okey, ada yang pula menyebut, ada yang menulis dulu satu masa dulu di Dewan Masa Pustaka, dia jadi lekas mana, bukan laksamana, lekas mana. Jadi bila orang yang belum Hang Tuah ni, dia suka bersilat zaman dulu ya, Stefan bersilat sebagainya, dia akan sebut cis, lekas mana lawanku, dia jadi laksamana. Itu satu pendapat berdasarkan kepada kajian filologi dan kesusastraan ya. Itu belum masuk waktu laksamana, laksa Johor ke, laksa Kedah ke, laksa Patani ke dan sebagainya. Yang mana suka. Tapi laksamana, itu ini kita bersembang ya. Jadi bersembang ni. Sila. Jadi kuliah nanti ni. Tidur sebenarnya. Jadi kuliah. Tak tidur, Hang Tuah tak tidur. Cerita Hang Tuah tak tidur. Dia mesti tidur sekejap untuk memulihkan semangat tidur. Tidur je. Jadi itu balik boleh nampak. Jadi dalam sejarah Melayu, Solatul Satin, Hang Tuah manusiawi biasa. Saya sebut dari manusia ni dari flesh and blood, hidup mati, berkeluarga dan sebagainya. Tetapi oleh kehebatan yang dimilikinya itu menuntut ilmu sebagai seorang, kita tak tahu. Itu Solatin tak sebut, tapi sikap Hang Tuah disebut. Lagi meningkatkan diri seorang tokoh yang itu hebat dan menjadi apa tu salah satu pembesar empat yang pertama sekali ya. Yang pertama sekali bendahara ya. Yang kedua ialah Sri Naradiraja. Itu ketua apa ni bendahara, ketua bendahara. Tun Ali. Sri Naradiraja Tun Ali. Ada masjidnya, Masjid Tun Ali di kampung saya. Tok Zainal tahu Bukit Katil, Masjid Tun Ali ya. Ingat yang kaitkan Tun Ali riwayati sahabat saya lah, sahabat Fatih ya di Melaka. Jadi nama Masjid Tun Ali ialah
Tun Ali, menurut sejarah Melayu, Tun Ali ya. Seri Nara Diraja. Yang ketiga ialah Temenggung Tun Hasan ya. Yang keempat ialah Hang Tuah Laksamana. Jadi 4 pembesar utama ni. Dan buku ini digunakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia menjadi teks wajib untuk buku sejarah tingkatan 4 lah. Dan ada disebut nama saya sebagai rujukan lah buku, iaitu Laksamana sebagai salah satu daripada pembesar 4. Yang pertama sekali ialah bendara, iaitu bendara Paduka Raja. Kalau disebut nama ini Tun Perak, Sri itu sebagainya, Sri Ahmad Diraja sebagainya. Yang menonjol ialah Tun Perak. Jadi kita lihat ya, dari segi itu manusiawi biasa, hidup dan mati. Dan sumber Portugis sebut dalam masa meninggalnya itu, saya tak begitu setujulah katakan bahawa Hang Tuah itu meninggal di Temasek ya. Kalau ke Temasek itu agaknya dah lanjut umur. Tetapi saya rasa ini Hang Tuah ni, walaupun kata sumber barat, sumber Portugis tu ada sebut Hang Tuah, dia meninggal umur 89 ke 87. Tapi saya rasa 87, 89 muda lagi ya. Saya dah 70-an masih kuat lagi kan. Itu 80-an kan. Dan dia meninggal dimakamkan, disebut dimakamkan, disemadikan jasadnya itu. Ini macam-macam tertimbul. Orang Melaka kata Keling ya. Di Tanjung Keling makam Hang Tuah begitu sekali diperhebatkan ya. Dan terkini saya dapat maklumat bahawa jasad Hang Tuah tu ada di Palembang, di Pekanbaru, di hulu Sungai Komering apa tu. Itu makam Hang Tuah. Satu lagi, orang petani pun ada makam Hang Tuah di sana. Hang Tuah di sana. Jadi apa makam Hang Tuah ada ni? Saya cakap tu seterang lah, saya banyak dapat telefon daripada guru sekolah. Minggu lepas saya dapat telefon dari satu cikgu, seorang guru India, sahabat saya, tanyakan saya, apa masalah dia Datuk ni? Orang kita sebut ni. Saya kalau nak panjang lebar ni, dia tak faham ni, saya kata. Saya sebut macam tu, saya rentas saja. Hang Tuah ni cikgu, seorang tokoh yang amat hebat. Okey, orang hebat. Okey. Kalau di Indonesia ni ada Universitas Hang Tuah ni, kalau di Malaysia ni jangan cakaplah. Terkini. Okey, terkini. Nama Hang Tuah diabadikan sebagai nama sebuah majlis perbadaran di Bukit Katil ya. Dan itu merujuk kepada Majlis Perbenaran Hang Tuah Jaya. Itu pun mantan Ketua Menteri Datuk Ali, Datuk Seri Ali Rustam itu rujuk kepada saya lah. Macam okey tak Tok, saya gunakan ni. Oh bagus, saya kata. Saya gunakan Hang Tuah, Majlis Perbenaran Hang Tuah Jaya. Hang Tuah lagi. Kemudian saya bagi tahu apa? Ingat kanak-kanak. Hero kanak-kanak, wira kanak. Ingat Hang Tuah lagi ya. Jadi saya sebut bagi cikgu. Cikgu kan, nama Hang Tuah dia itu seorang manusia hebat. Dia jadi ikon, jadi warisan. Kita tak boleh persoalkan hal itu. Itu kehendak dan budaya masyarakat Melayu. Tetapi ya, saya kata kalau manusia Hang Tuah tu seorang peneraka macam hebat itu, seorang katakan masih tak ada bicara pendayung kapal lah sebagainya. Dia kalau meninggal, orang pun tak kisah nama Hang Tuah tu. Saya tahu saya tak kisah saya Hang Tuah tu. Tapi kalau kena kehebatannya itu ikonik kan sampai dulu ke hari ini. Ya. Saya semua terkini lah. Yang lepas tu banyak cerita lah. Yang terkini sahabat-sahabat saya, Profesor Tatiana Donasiwa begitulah. Ya, dia mengkaji tentang teks sejarah sesuatu tentang konsep Melayu Islam dia lah. Yang merujuk sejarah Melayu ke Indonesia. Dia sebut apa? Profesor dia kata, Profesor dia kata, saya rasa Hang Tuah ni kan, dia punya ikonik dia daripada dulu, sekarang dan sampai bila-bila masa-masa akan datang. Saya pun sebab itu sebab parti politik punya slogan tu. Dulu, ini dan selama-lamanya. Itulah manusia Hang Tuah. Jadi apa nama ni, bila Prof cakap berkenaan tu, maksudnya Hang Tuah ni bukan sekadar orang kata apa, dia bukan sekadar sebutan dari segi mulut-mulut saja, tidak. Tahu rupanya dia merupakan ikonik, dan saya rasa benda ni kita akan bawa nanti dengan lebih kupasan lebih lanjut dari Prof pada segmen yang berikutnya, yang mana kita akan tengok sejauh mana simbolisme Hang Tuah ini. Jadi macam mana Cik Akmal? Okey, menarik daripada Prof Emeritus tadi tentang kupasan Hang Tuah. Kita dah dapat dah sedikit gambaran yang jelas tentang Hang Tuah ni. Tapi saya nak tanya Datuk Zainal Abidin Borhan,
So bila kita baca contoh-contoh manuskrip macam Salatus Salatin, Hikayat Antuah, terdapat percanggahan ataupun mungkin perbezaan. Ada orang kata sebut ni Hang Tuah, ada orang kata sebut Hang Tuha. So macam mana yang betulnya dari segi sudut bahasa tersebut, dan pandangan Datuk, adakah perbezaan ini hanya perbezaan dari segi bahasa je dan tak perlu pun kita bertelagah mengenai sebutan ni, tapi kita mengakui wujudnya seorang Laksmana yang hebatlah dalam alam Melayu ni. Mungkin pandangan Datuk? Ya, terima kasih saudara Akmal. Ya, Haizat. Sebenarnya bila isu ni timbul, apabila kami menerbitkan di Yayasan Karawang, kita ada 2 versi Hikayat Salatus Salatin. Pertama, pada tahun 1997 kita terbitkan, Yayasan Karawang terbitkan yang berkata versi Raffles 18 yang ditulis sekitar 1812 kalau tidak salah oleh Ibrahim Kundu, yang diarahkan oleh Raffles untuk mentransitasi atau mengalih asara dari Jawi ke Rumi pada waktu itu. Manakala satu lagi kita terbitkan versi Chrysanthemum, seorang Laksmana daripada Rusia yang datang ke sebelah sini untuk berdagang, tetapi kemudiannya beliau kena malaria di Pulau Pinang dan berubat di Melaka. Masa berada di Melaka, beliau telah meminta 3 orang Melayu di Melaka untuk menyalin Hikayat Hang Tuah. Hikayat Salatus Salatin pada tahun 1795 yang sekarang terkenal sebagai versi Chrysanthemum. Dari situlah timbulnya polemik yang dibangkitkan oleh Profesor Emeritus Datuk Dr. Ahmad Adam, Hang Tuah atau Hang Tuha atau Hang Tuah. Jadi ini isu, tapi kita telah adakan seminar dan kita perbincangan ini. Ya, kita perlu meraihkan pendidikan dibuat, ya, kerana pendidikan tapi setakat ini kita berpegang bahawa kita kekalkanlah menggunakan perkataan Hang Tuah seperti mana yang difahami oleh orang ramai. Itu pendapat kami lah. Namun kita meraihkan pendidikan yang dilakukan oleh Profesor Datuk Dr. Ahmad Adam. Baik, jadi saya ingat isu itu akan berkelanjutan jika orang membaca. Tapi jika orang tidak membacanya, kerana masalah filologi ni seperti yang disebut oleh Profesor Yusuf Hashim tentang laksamana dengan lekas mana, Bamim atau dengan bawah mim, bumi atau ini isu-isu yang berhubungan dengan bidang ilmu filologi. Dan ini dibangkitkan pada waktu perbincangan tersebut. Namun kita berucap terima kasihlah atas penemuan-penemuan tersebut. Tapi yang pokoknya tentang simbolisme. Simbolisme bagi saya ni ialah suatu yang sudah mantap, yang kekal dalam benak akal, dalam ideologi orang Melayu. Dan kepada saya pertama sekali Hang Tuah itu adalah lambang kemelayuan. Kalau kita dapat 2 sumber yang menjadi rujukan kita. Satu ialah suatu Salatin yang ada episod Hang Tuah, yang kedua ialah Hikayat Hang Tuah. Tadi Profesor Yusuf sebut versi Siak yang mengatakan Hang Tuah adalah Tuan Bugis. Itu juga versi Tamak Ahmad yang terbitkan oleh Dewan Bahasa mengatakan Hang Tuah adalah hadiah daripada satu seorang raja kepada Raja Bugis atau Raja Kalimantan kepada Sultan Melaka, menghadiahkan seorang lelaki. Berzaman itu raja-raja Melayu suka budak-budak lelaki yang cantik-cantik. Ya, jadi dihadiahkan, akhirnya bertukar menjadi Laksmana Hang Tuah. Dan itu 2 versi yang kita lihat. Tapi versi-versi yang lain tidak menyebut perkara ini. Versi 18, Raffles 18, versi yang dikaji oleh Profesor Ahmad Adam, versi Chrysanthemum tidak sebut hal ini. Banyak versi. Profesor mengatakan lebih kurang 29 versi Salatus Salatin yang terdapat di seluruh dunia. Jadi kita perlukan penelitian lanjut tentang perkara-perkara ini. Namun Hang Tuah sudah ada dalam seluruh benak akal, dalam berstansung, dalam benak akal, dalam worldview, dalam pemikiran, dalam hati orang Melayu, hati nurani orang Melayu. Cuma disebutkan oleh Yusuf Hashim, di Melaka saja Hang Tuah diraihkan. Contoh Majlis Bandaran Hang Tuah Jaya, Jalan Hang Tuah, Dewan Hang Tuah. Okay. Negeri-negeri lain tak ada Jalan Hang Tuah. KD Hang Tuah, kapal yang pada zaman Tengku Abdul Rahman, kapal dia beli second hand dulu, dinamakan KD Hang Tuah. Ya. Di Indonesia tadi sebut ada Universiti Hang Tuah. Satu tempat di Tanjung Pinang pun ada satu juga, Universiti Hang Tuah. Dan di Indonesia juga ada kapal di Tentera Laut Hang Tuah. Tapi kemudian tidak. Tapi sekarang ini kita masa pelik, kenapa nama Hang Tuah yang betul besar, betul gagah satu masa dulu tidak lagi diraihkan, diletakkan di jalan-jalan. Cuma di Melaka saja. Negeri Melaka seolah-olah dalam tanggapan orang Melayu, Hang Tuah itu milik Melaka, bukan milik seluruh orang Melayu.
Sedangkan seluruh semangatnya, seluruh jiwanya, seluruh ruh perjuangannya menggambarkan suatu hal yang berhubungan dengan kemelayuan. Kalau kita lihat, kita baca ikat Hang Tuah, ya, dengan betul, saya betul setuju. Memang semua pengkaji mengatakan ikat Hang Tuah itu adalah sebuah karya kreatif yang pengarang tidak ketahui. Ada rekonstruksi sastra dilakukan oleh pengkaji sastra mengatakan kemungkinan besar ikat Hang Tuah itu pada tahun 1670 atau 1680-an, iaitu mana lebih kurang 350 tahun yang lalu, di zaman munculnya Belanda di Melaka. Ya. Manakala suatu Salatin atau sejarah Melayu ditulis dalam tahun 1612, lebih kurang 360 atau 80 tahun yang lalu oleh menjelang waktu tahun silam. Tapi pengarang ikat Hang Tuah tidak ketahui. Ini satu karya kreatif, tetapi suatu karya agung Melayu di mana kemampuan kreatif pengarang itu dapat menceritakan, dapat mengkisahkan dan meriwayatkan Hang Tuah yang berasal dari Bentan, sehinggalah Hang Tuah itu gaib. Dan disebut juga dalam mana-mana, khususnya bila orang berpolitik, orang bercakap tentang Melayu, bila Melayu dicabar, takkan Melayu lagi di dunia. Itu dikatakan petikan dari Hang Tuah. Bila kita membaca ikat Hang Tuah yang diterbitkan, kita tak jumpa. Dalam ikat Hang Tuah yang terbit tahun 1664 oleh kajian Kasim Ahmad dan juga 1667 Dewan Bahasa dan Pustaka, tak sebut pun dalam ikat itu mengatakan Hang Tuah menyebut cakap Melayu dunia. Tapi ini sesuatu yang dicipta untuk menggambarkan sebuah keagungan, sebuah jiwa, sebuah semangat, sebuah perasaan, sebuah ideologi, sebuah pandangan dunia yang dicetuskan daripada seluruh perkara yang digambarkan oleh Hang Tuah. Jadi saya berpendapat, saya pernah terjumpa sebenarnya versi jambatan ikat Hang Tuah, versi jambatan yang disalin oleh Abdullah Munshi, yang menyebut pada akhirnya yang gaib dan akhirnya tersebut itu tak akan Melayu. Tapi versi-versi yang lain tak ada benar. Namun itu suatu kebijaksanaan. Dan kita perlu ingat, kebanyakan daripada naskah-naskah ikat Hang Tuah atau Salatin disalin pada tahun abad ke-18, abad ke-19, abad ke-18, ke-19 dan 19. Jadi perkara-perkara baru ditambah-tambah, ya, ditambah-tambah untuk mendukung apa yang dibangkitkan. Lalu semuanya ini perlu, ya, kerana ini suatu asas yang penting kepada kita. Kepada kita berhadapan dengan banyak cabaran. Saya tak boleh menyalahkan, ada banyak pendapat mengatakan generasi muda kita hilang sejarah. Kita tak dapat menyalahkan mereka kerana generasi tua tidak mendekati mereka untuk menjelaskan benda ini. Dan begitu juga pada satu masa dahulu Kementerian Pelajaran telah menghapuskan mata pelajaran sejarah. Siapa yang belajar dalam jurusan sains di sekolah tak perlu ambil sejarah. 5 jurusan sastra. Dan sekarang ini di peringkat STPN, Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia, mata pelajaran sejarah pun tak ramai yang ambil. Tak ramai yang berminat untuk ambil mata pelajaran sejarah. Lebih kurang 3-4 ribu orang saja. Jadi pengetahuan sejarah yang berhubungan dengan kemelayuan itu semakin pudar. Apatah lagi ditokok tambah dengan media sosial, perkara-perkara yang sengaja diciptakan untuk meremehkan seluruh ideologi Melayu itu. Jadi saya kira saya puji dalam Tembang Bukan Gebang ini yang dianjurkan oleh Pusat Kebudayaan USIM ini mengemarak kembali suatu pemikiran, suatu semangat baru untuk kita yakinkan bahawa Hang Tuah itu sebenarnya bukan masalah wujud tak wujud, tapi ia memberikan satu jiwa dan semangat pada kemelayuan itu. Dalam saat kita berhadapan dengan cabaran dari luar, cabaran dari dalam, cabaran daripada orang Malaysia yang sekarang sedang meruntuhkan kemelayuan itu, maka kita hidupkan kembali jiwa Hang Tuah itu untuk mengekalkan kembali semangat itu. Terima kasih Pak Mata ni. Terima kasih dahulu saudara. Terima kasih Datuk. Semangat kita yang dengar, jiwa orang muda yang dengar tu memang wow, semangat berkawan. Tapi betul apa yang Datuk kata tadi, kita perlukan lebih pembacaan. Mungkin nanti masa akan datang ada hikayat ataupun buku-buku sejarah yang mesra orang muda maksudnya dari segi bahasa semua, mungkin kita harapkan itu nantilah. Okey. Jadi baik, itu antara yang boleh kita lihat lah berkenaan tentang ialah perbahasan yang sangat, orang kata kita tak tahu muncul dia di mana, tiba-tiba dah ditulis sehingga kan dia dipanggil sebagai perbahasan kreatif. Jadi kita sebenarnya banyak juga kehilangan lah benda-benda macam ni. Tapi it's okay, tak apa. Itu dari segi perbahasan dalam konteks dalam konteks pakar sejarawan, pakar sejarah dari segi bahasa dan sebagainya. Sekarang mungkin kita nak minta lah kepada Abang Siso untuk bertanyakan soalan kepada kita punya panel berkenaan tentang dari aspek yang lain pula. Macam mana tu Abang Siso? Okey, terima kasih. Saya nak tanya kepada Profesor Datuk Wira, Datuk Muhammad Muhammad Penny Usop.
banyak orang mengatakan bahawa orang Indonesia mengaku hantu milik mereka, kat Bentan, Kapuduyung Bentan. Orang Melaka kata itu milik mereka, orang Patani kata pun milik mereka. Jadi saya selalu terfikir asal maknanya dia datang dari mana. Dan saya terfikir kita tidak pernah cerita di mana kubur Hang Mahmud, di mana kubur Dang Merduati, bapa dan juga ibu kepada Hang Tuah. Maka kalau kita tahu, kita mungkin boleh tahu bahawa di situlah tempat asalnya Hang Tuah. Sebab kalau saya tengok pada yang di Bentan, mereka hanya tunjuk kubur dia kata mereka mendakwa itu kubur Hang Tuah, tapi mereka tidak tunjuk pun di mana kubur Hang Mahmud ataupun Dang Merduati, sedangkan itu adalah bapa dan ibu kepada Hang Tuah. Kononnya dikatakan Hang Tuah tu dihadiah kepada Sultan. Kalau hadiah ni dia ambil dari Bugis. Di Bugis tu di mana tempat asal Hang Tuah. Dan banyak orang tidak fokus kepada asal usul dia ataupun makam kedua bapa dia. Dan saya percaya kalau kita dapat rungkaikan di mana asalnya, kita mungkin boleh mendekatkan lagi, mengecikkan lagi skop asal usul Hang Tuah itu sendiri. Ada tak Prof Datuk Wira Dr. Muhammad Yusof terjumpa di dalam mana-mana kajian tentang makam Hang Mahmud dan juga Dang Merduati? Kerana ada dua persoalan. Pertama sekali ialah Hang Mahmud, agak nama Mahmud tu agak asing dari segi nama biasa orang pada waktu itu. So, Dang Merduati, Hang Mahmud. Kenapa nama Hang Mahmud? Silakan tu. Ya, terima kasih ya. Saya respon sikit dah tu ya. Ini dalam pembacaan saya, bapa dan ibu pada Hang Tuah ni bernama Hang Mahmud ya. Ibunya bernama Mat Dang Merduati. Okay. Kita merujuk nama ni daripada teks sikai Hang Tuah. Ya. Tapi dalam sejarah Melayu tak disebut nama bapa Hang Tuah, nama ibu Hang Tuah tak disebut. Ya. Jadi saya tak tahu sama ini kurang jelas sama ada ini itu saya sebut. Bila kita membaca sikit Hang Tuah dengan Sultan Salatin ni, walaupun dia merupakan dua genre sejarah yang berbeza, tapi ada satu garis kaitan yang amat halus yang kita kena berhati-hati, yang amat halus. Besar kemungkinan nama yang digunakan oleh pengarang Hang Tuah bapa kepada Hang Tuah itu Mahmud atau ibu Merduati betul, memang betul, tapi tak disebutkan oleh Sultan Salatin. Dan kalau tak betul pula, adakah itu ciptaan atau rekaan pengarang Hang Tuah? Jadi saya nak sebutlah pengalaman saya terkini ya. Di Melaka tu ada satu persatuan persatuan saya dilantik sebagai penasihat lah. Penaungnya Tun kita. Jadi saya sebagai penasihat lah, penasihat utama. Dia kata keturunan daripada anak cucu Hang Tuah. Jadi saya tanya, ini ada sebut tak ini Hang Mahmud dengan Merduati? Dia kata dia pernah dengar makam-makam tu di Duyung, di Duyung Melaka. Duyung Melaka. Dan kami sedang mencari, katanya. Kami sedang mencari makam-makam ni. Sampai hari ni pun nampaknya sedang berjalan ya. Dan sumber-sumber lain ya, daripada Bentan sebagainya, tak disebutlah ini ibu bapa Hang Tuah ni. Ya, kalau kita dapat lihatlah ini kajian orang Duyung, sahabat saya semua tu, kita tak boleh terima 100%. Kita macam tu kajian yang saintifik. Kalau boleh kajian DNA betul tidak? Kalau betul ada yang mengaku dia ni keturunan Hang Tuah, kata okey fine, ini keturunan saya katanya, ini buat DNA test, itu merupakan masalah masa ya. Jadi macam saya setuju dengan Datuk Zainal tadi sebut ya. Ini mengenai ketua Hang Tuah dengan bapaknya itu merupakan welpansiung hak milik orang Melayu. Orang Melayu seluruh Nusantara atau alam Melayu ni, sebab tajuk kita pun alam Melayu ya. Alam Melayu ya, Melayu pun. Alam Melayu luas tu, kawasan luas berjuta penduduknya daripada selatan Thailand, dari selatan Filipina, daripada seluruh kepulauan Indonesia, archipelago ni, Brunei, Darussalam dan sebagainya. Dan kita pernah mengkaji ni Datuk tentang ada soalan dia. Mereka tanya saya, di mana Sok? Datuk itu Sok ni kita makam Mahmud dan Merduati. Saya kata dari segi fizikal sampai hari ni tak ada. Tapi kalau kita nak mengaku
bahawa apa yang disebutkan pengarah Hang Tuah, nama Hang Tuah punya bapa Tuan Mahmud, Madluwati, okey kita terima sajalah. Tapi kita kena jaga baik-baik sikit lah apa tu, menggunakan ini dengan berhati-hati untuk mengabsahkan kesejarahan historicity itu gitu. Dan itu saya sebut tadi tentang asal usul ni, saya sebut tadi dari segi Bugis lah, orang Thailand, orang petani dari petani dan sebagainya. Dan kalau memang kita setujulah dengan pendapat cadangan Datuk tadi, kita kajilah di mana kalau boleh asal usul itu, ini ikon ni kita mesti hidupkan semangat ni, jati diri kemelayuan ni. Jadi kalau dari segi geopolitiknya, orang Indonesia tu melihat Hang Tuah sebagai wira orang Melayu kan. Ada nama Universiti Hang Tuah. Kemudian ada teks Hang Tuah dilahirkan di Indonesia dan sebagainya. Dan pada beberapa tahun yang lalu kita satu institusi di Melaka telah mengajukan satu seminar antara bangsa ya mengenai Hang Tuah ni. Ada kertas kerja dari Brunei Darussalam, ada kertas kerja dari Selatan Thai, ada kertas kerja dari Indonesia, tentunya dari Malaysia lah, dan juga dari Rusia. Orang Malaysia kata, orang Indonesia kata, ini Hang Tuah berasal daripada sana. Sorry, dia rujuk kepada Hikayat Bugis dulu, Hikayat dari Bugis. Orang Brunei buat, dia kata, Hang Tuah punya nama tu ada disebut dalam Hikayat Brunei sebagainya. Dan punah Hang Tuah tu datang di sana, dihantar oleh Sultan Mansur Shah, berhubungan diplomatik lah dengan Kesultanan Brunei sebagainya. Jadi kita nak dari segi pemikiran lah budaya Melayu tu. Oleh kerana kehebatan Hang Tuah ni, jadi dia jadi ikon, hingga dia jadi simbol-simbol. Ingat ya, simbol-simbol ni berasal daripada sejarah. Dalam konteks kita punya perbincangan hari ya, simbol-simbol yang berkaitan Hang Tuah ni berasal dari sejarah. Dari sejarah. Bahawa manusia Hang Tuah memang daripada flesh and blood. Dan kalau nak saya lanjutkan lagi ya, saya melihat Hang Tuah ni, lagi kajian saya bukan saja sebagai tokoh ikon, sebagai hero lah, memang hero betul lah. Hang Tuah ni yang mempertahankan Melaka ni menjadi sebuah tradisi agung Melayu di kemuncak ni zaman Sultan Mansur dan zaman Sultan Alauddin. Mengapa begini? Sebab saya rasa Melaka ialah sebuah kuasa maritim, kuasa kelautan kan. Masa kelautan, kuasa kelautan itu, nama Laksamana itu muncul kerana cukup besar menjaga keamanan di laut, menentang laut. Orang Indonesia bajak laut kan, bajak laut, bajak laut, itu laut sebagainya. Dan juga mengawal ini keselamatan bandar-bandar bandar-bandar Melayu ni. Jadi namanya begitu menonjol ya, Laksamana begitu menonjol. Dan cuma saya melihat beginilah, sebelum dan selepas era Hang Tuah tu, nama Laksamana tak begitu hebat sebagaimana Hang Tuah. Sebagai Hang Tuah. Jadi saya melihat dia, selama beberapa tahun dia berkhidmat, Hang Tuah ni berkhidmat di Melaka. Wujudlah sebuah peradaban Melayu yang agung Melaka, Kesultanan Melaka, selama 1 abad sampai 1511. Dan ingat bahawa Kesultanan Melaka tidak runtuh ya. Yang runtuh cuma fizikal saja. Di mana disebut istana runtuh, kesultanan yang runtuh. Raja yang runtuh, mati, kerajaan yang runtuh. Ada kaitan dengan kesultanan dan kerajaan, raja dan kerajaan. Ada raja, ada kerajaan. Sampai hari ini, utusan kerajaan sebagainya. Istilah raja tu, betul Baik Prof, apa nama ni, saya Prof, saya suka dengan Prof cakap tadi, Hang Tuah ini memang Prof nampak dia sebagai simbol hero. Orang kata hero memang kita nak state lah tu. Hang Tuah ni simbolisme dia kalau orang pandang dari sudut yang utama adalah hero. Jadi itu antara keterangan daripada Prof yang mungkin kita akan rungkai sebentar saja lagi. Cuma kita nak bawa lah istilah hero itu kepada perspektif ilmu persilatan. Okay? Dalam konsep ilmu persilatan, mungkin tadi Prof ada sebut maritim kerajaan Melaka merupakan maritim yang terhebat di dunia satu ketika dahulu. Kerana apa hebatnya dari segi fokus di sini kita boleh lihat, maksudnya kuat dari segi ketenteraan. Bila ada tentera, hebatnya dekat mana? Pasti dari segi ilmu kejatian diri dia. So kita nak minta lah kepada Tuan Haji Muhammad Anwar untuk mungkin boleh ceritakan lah berkenaan tentang sejauh mana dunia persilatan di Nusantara ini berkait dengan Hang Tuah ini sendiri. Mungkin Tuan Haji boleh cerita kepada kami. Silakan. Ya, terima kasih. Yang sebenarnya
saya tidak bercerita tentang dunia persilatan secara meluas, kerana dalam konteks ini silat itu kita ada lebih kurang 400 lebih jenis silat yang ada. So saya mewakili perguruan silat gayung lah, kerana tafsiran ataupun wujudnya nama Hang Tuah dalam perguruan silat gayung ni dari segi semangatnya yang kita lihat bahawa Hang Tuah ini pakar orang kata persilatan atau seorang prajurit yang tinggi ilmu seni bela dirinya, dan jelas bahawa kalau dari si catatan dalam hikayat Hang Tuah dan juga salah tim bahawa kehebatan dia untuk berperang itu tidak dapat kita bandingkan dengan mana-mana hero Melayu yang disebutkan tadi. So dalam perguruan silat khususnya silat gayung sendiri, kita dapati saya dulu masa belajar kita tidak faham tentang simbol yang diletakkan oleh arwahnya Datuk Mio Abdul Rahman tentang keris yang ada dalam simbol dalam logo pergerakan pertubuhan ini, dan mana dia letakkan ada 2 keris bersilang mendongak dan keris itu tidak disarung, dan di bawah pula keris itu ada pula pedang yang disebut sebagai pedang Zulfaqar. Dan lepas itu di dalam logo itu juga diletakkan bumi, dan di atas bumi itu ada bulan dan bintang. Jadi kaitannya di sini ialah apabila dan juga dalam logo itu ada naga, dan di bawah naga itu pula ada bengkong hitam bercula 7. So dalam hal ni apa yang dimaksudkan yang saya tafsirkan pemikiran arwah Datuk Mio Abdul Rahman ialah ilmu persilatan gayung ini adalah kepunyaan dunia, mana disebarkan ke seluruh dunia, tetapi berasaskan pada pegangan prajurit seorang Islam, iaitu pedang Zulfaqar itu merupakan lambangnya, dan kita tahu itu merupakan yang pedang Rasulullah yang diberi kepada Saidina Ali. Kemudian di atasnya pula timbulnya keris 2 bilah tadi yang mendongak, yang melambangkan bahawa dia sudah bersedia untuk bertindak, dan tidak pula dikenakan sarung pada keris itu. Maknanya seolah-olah menyatakan keris itu dah ditelanjangkan dan bersedia, tetapi mendongak ke atas menyatakan memang sudah bergerak, memang sudah untuk beramuk. Kemudian tetapi kenapa 2? Maka dikatakan itu adalah lambang kesetiaan dan lambang ketegasan, iaitu semangat jebat dan semangat Hang Tuah. Itu yang dilambangkan. Kemudian di atas itu pula letakkan bumi yang bermaksud nak disebarkan ilmu silat ini, nak disebarkan ke seluruh dunia dan berpegang pada orang kata pengajaran agama Islam. Itu paksi dia. Nah, lebih awal daripada itu Datuk Mio pula ketika dia belajar silat daripada datuknya Syed Zainal Abidin, rakan-rakan yang belajar silat bersamanya telah dikhatamkan oleh datuknya, tetapi tidak kepada cucunya Mio Rahmannya. Dan Mio Rahman bertanya pada datuknya, kenapa Datuk saya tidak dikhatamkan seperti yang lain? Dia kata, tidak selayaknya aku yang mengkhatamkan kamu, kerana akan berlakunya satu peristiwa gaib yang akan mengkhatamkan kamu. Dan peristiwa itu terjadi ketika dia pergi memburu, dan kemudiannya Datuk Mio berbaring di atas sebuah batu hitam, dan ketika itulah peristiwa itu berlaku, dan orang yang mengkhatamkan dia dalam peristiwa gaib itu memperkenalkan dirinya sebagai tuah. Itu kaitannya, maknanya persilatan itu dikhatamkan oleh tuah kepada Mio Abdul Rahman, dan Mio kemudiannya kembali ke tempatnya di Taiping dan khususnya ke istana, menunjukkan kehebatan dia dan kekuatan dia di depan Tuanku Sultan ketika itu. Dan akhirnya dia diangkat sebagai anak angkat Sultan, dan teruslah dia menyebarkan persilatan ini kepada masyarakat tanah Melayu lah ketika itu. Jadi itu kaitannya. Jadi dalam persilatan kita melihat bahawa Hang Tuah ni simbol kepada ilmu
yang ada pada dirinya. Dan apabila kita lihat pula tentang catatan dalam Suratul dan juga Hikayat Hang Tuah tu, jelas perkara ini berlaku. Cuma bila dikatakan kenapa Laksmana, kerana kami selalu mengaitkan Laksmana ni ialah makna kehebatan di laut. Maknanya Hang Tuah ni juga bukan sekadar di darat hebatnya, tetapi juga dia di laut. Bila dia katakan mengalahkan orang Portugis ketika dia balik daripada Siam, kemudian juga ketika dia berada di India, kemudian dia berlayar ke China dan lepas tu juga ke Rom, Osmania, kerajaan Osmania untuk mengundi meriam dan sebagainya. Itu sejarah yang mungkin perguruan persilatan tidak menitik berat kepada itu, tetapi kami menitik berat kepada tentang ilmu persilatan itu sendiri dan juga sasiah, the attributes yang ada pada Hang Tuah itu sendiri yang ingin dizahirkan kepada anak-anak yang mengambil pelajaran ataupun silat yang diajar di gelanggang. Jadi dia sebagai ikon, sebagai orang yang boleh bersilat, tetapi juga seorang gentleman ataupun seorang yang mempunyai kehebatan untuk berunding, yang kita lihat dia merupakan diplomat untuk beberapa negara yang dihantar oleh Sultan Melaka. Dan yang itu yang kita nak terapkan kepada anak-anak yang belajar silat, khususnya dalam silat gayung. Jadi betul apa yang dinyatakan bahawa Hang Tuah itu sebagai ikon yang perlu dicontoh, yang boleh membakar semangat anak kita mengembalikan seorang individu yang sehebat seperti mana Laksamana Hang Tuah. Ya, itu maklumat pada untuk dari segi perguruan silat. Dan sepatutnya apabila dia katakan bahawa wujudnya di masyarakat nama-nama Hang Tuah di jalan, di premis bangunan atau kapal, satu lagi harus diletakkan di dalam perguruan silat. Itu maknanya wujudnya Hang Tuah itu juga di situ sebagai mengukuhkan tokoh ini. Ya, setakat itu. Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji berkenaan tentang keterangan ataupun perspektif dan dunia ilmu persilatan berkenaan tentang pandangan sudut pandang terhadap individu yang bernama Hang Tuah ini. Jadi kita dapat lihat di sini bahawa di peringkat dunia persilatan mengambil Hang Tuah ini sebagai satu ikon. Maksudnya dari segi jati diri dia, dari segi dalaman, sifat-sifat kemelayuan dia yang boleh diambil contoh, dapat diterapkan kepada murid-murid ataupun anak-anak gayung tu sendiri dari segi konteks ilmu persilatan. Baiklah, hadirin hadirat sekalian, yang melihat kita berjalan pada ini, jangan lupa untuk share kita punya program, dan kita ada lagi isu-isu yang akan kita kupaskan dengan lebih hangat selepas ini. So, kita tak nak buang masa, jom kita layan video ini. Le Silat Seni Gayung que vous allez découvrir. Alors, nous sommes en Malaisie. Vous êtes au sud de la mer de Chine, la grande péninsule malaise. Une mer où il y a beaucoup de pirates, beaucoup de combattants divers et variés, et qui en plus a été envahi pendant des siècles par tous les peuples de la Terre, bien sûr les peuples asiatiques, mais aussi les occidentaux. Ce sont avec les armes traditionnelles qui nous font cette démonstration. Tenue traditionnelle également. Donc c'est un style, Seni Gayong, c'est une association importante dans l'île, dans le pays malais. Le silat, c'est l'art martial traditionnel de Malaisie. Regardez cette petite étincelle. Ça frappe fort. Ça frappe fort et ça fait des étincelles, j'ai pas de le dire, effectivement. Et on peut imaginer, encore une fois, ça a l'air de rien, parce que c'est bien fait.
Mais imaginez des heures et des heures d'entraînement, vous êtes fatigué, vous faites une erreur. Et bon, bien sûr, les sabres ne sont pas tranchants, mais vous pouvez quand même vous faire une belle blessure. Voire pire, parce que ça dépend où on frappe. Okey, tadi kita dah tengok BT berkenaan tentang silat seni gayung Malaysia. So kita dapatlah tengok untuk silat gayung tu banyak dipertandingkan di peringkat-peringkat bangsa. So sekarang ni kita ada panggilan telefon daripada studio. Kita bersama dengan Prof Madya Dr. Rohaida Kamarudin. Okey. Assalamualaikum Doktor. Dah okey talian kita. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Dengar tak? Dengar Doktor. Okey, kita bawakan live daripada studio Pusat Kebudayaan. Prof Madya Dr. Rohaida Kamarudin, pensyarah Ketua Laboratory Unit Institut Pendidikan Matematik UPM dan juga penulis buku Hang Tuah Catatan Okinawa. Tadi di awal VT tadi kita dah tengok yang wanita di dalam VT tersebut adalah Dr. Rohaida Kamarudin. Okey Doktor, soalan saya Doktor, macam mana prosesnya ataupun ilham untuk mengkaji sejarah Hang Tuah ni di bumi Okinawa, atau ada penemuan sebelum tu yang membawa kepada penyelidikan doktor di sana? Boleh doktor ceritakan sedikit? Baik, saya nak ceritakan ni lah. Sebenarnya dia mula-mula dia macam ni, saya buat temu ramah di DBP, Dewan Bahasa dan Pustaka Yayasan Karyawan bawah Tun Ahmad Saji. Masa tu kami temu ramah Datuk Zainal Bohan rasanya. Lepas tu ada di sini sekali rasanya. Masa temu ramah boleh dengar tak? Boleh. Lepas tu tiba-tiba ada kawan saya masa saya belajar ke Jepun, jumpa dia di sana. Jadi terperanjat macam mana abang ni ada kat sini. Sekali dia kata, abang dah kerja di BP ni, tenaga salah seorang. Oh, okey. Lepas tu bila berapa cakap-cakap dengan dia tu, dia cakap, dia kata, Alung kau buat apa kat sini? Tengah temu ramah orang untuk Hang Tuah. Saya kata, tahu tak Jepun tengah heboh pasal keris Melayu ni. Cuba kau kaji tu. Jadi abang tu suruh saya kaji. Saya kata okey. Bila kaji, dia kata bila tengok dekat internet pasal keris tu berada di Okinawa. Jadi saya ambil peluang lah telefon yang tempat keris tu disimpan. Dia kata kita bukan saja ada keris, kita ada surat-surat hubungan Kerajaan Melaka dengan Rukyu ini. Jadi itu yang kami bentang dalam YouTube tu. Langsung ada hamba Allah tu baik hatilah, dia lah sponsor saya ke Okinawa tu. Itulah permulaannya. Tak ada kajian apa-apa, terus redah aja. Tanpa I have to do this research. No. Saya terus redah, ikut my insting aja. Alhamdulillah insting tu berjaya, insya-Allah. Alhamdulillah. So lagi apa penemuan menarik sepanjang doktor jalankan kajian di sana yang berkaitan dengan Hang Tuah ni, yang kita rasa orang rakyat Malaysia, orang Melayu rasa berbangga ada seorang laksamana seperti Hang Tuah, doktor? Yang terbaru ni belum jumpa, tapi ada catatan pasal surat Hang Tuah, surat hubungan antara Mahmud Al-Fatih dengan Kerajaan Melaka. Tapi surat itu tidak berada di tanah Melayu atau di Turki. Dia berada di London. Jadi ini dalam proses untuk kejar surat itulah, insya-Allah. Okey, insya-Allah doktor. So dan di Turki ada sekeping gambar pahlawan-pahlawan Osmaniyah ni di Museum Tok Kapi tu. Tiba-tiba dalam gambar itu ada 3 lelaki bertanjak. Maksudnya ada lelaki bertanjak. Kita tak tahu lelaki bertanjak tu orang Melayu ataupun orang Indonesia.
Jadi nak kena pergi Turki tu dan minta. Tapi orang Indonesia tak bertanjak rasanya. Yang bertanjak ialah orang Melayu kan. Itu penemuan paling bagus. Penemuan paling saya tunggulah sebab ya Allah, adakah aku bangsa Melayu yang terlibat dalam penaklukan Konstantinopel ni? Kan? Betul. Baik. Menarik itu Doktor. Baik. Itu memang menarik. Dia memang buat saya, ya Allah, sedar diri lah. Kita ni bangsa bukan bangsa yang orang boleh pelekeh. Bangsa yang membantu untuk penaklukan Konstantinopel. Dan adakah kita juga bangsa yang akan terlibat dengan panji-panji hitam yang akan terlibat dalam membantu Imam Mahdi pada akhir zaman? Tu kita kena kena sebab apa sekarang sahabat saya Syekh Hafizuddin dia berada di kota Baghdad. Sebab di Baghdad ada 1000 manuskrip Melayu belum berbaca daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jalani punya zaman. Baik. Dia manuskrip. Okey, sama selesai ya. Okey. Terima kasih Doktor. Kami ucapkan selamat berjaya untuk kajian-kajian Doktor. InsyaAllah. Doakan saya ya. InsyaAllah. Saya suka. Baik, terima kasih kepada Prof Madya Dr. Rohaida Kamarudin. Sebenarnya Cik Akmal dengan Brother Siso, persoalan saya yang seterusnya adalah apa yang diperkatakan oleh Prof Rohaida tadi. Okey. Jadi saya nak tanya kepada Prof Datuk Wira. Tadi Prof Rohaida ada sebut berkenaan tentang surat menyurat Kerajaan Osmaniyah. Kalau kita lihat sendiri sejarah penaklukan Konstantinopel bawah Sultan Muhammad Al-Fatih, sejarah penaklukan Konstantinopel bukan biasa-biasa. Ianya merupakan sejarah yang telah disebut oleh hadis Nabi SAW. Raja yang terbaik, tenteranya yang terbaik, jadi dapat tawan Konstantinopel. So, penaklukan Konstantinopel 1453. Tarikhnya 1453. Manakala kalau kita lihat di situ, umur Hang Tuah waktu tu adalah 22 tahun, sama lebih kurang dengan umur Sultan Muhammad Al-Fatih. Bila disebut oleh Puan Rohaida, Profesor Rohaida tadi berkenaan tentang surat daripada kerajaan Osmaniyah yang ada dekat London itu, saya pernah terbaca surat jemputan daripada Sultan Muhammad Al-Fatih di mana dia telah hantar surat itu kepada Sultan Melaka ketika itu untuk menjemput Sultan Muhammad Al-Fatih merayakan ataupun meraihkan kemenangan Islam dalam penaklukan Konstantinopel. Dalam masa yang sama, di dalam surat itu juga disebutkan juga Sultan Muhammad Al-Fatih meminta untuk menjemput seorang panglima yang tidak disebut namanya, tapi ketika itu banyak perbahasan yang menceritakan bahawa panglima itu merupakan Laksamana Hang Tuah. Okey. Jadi kat sini kita nak tengoklah sendiri. Hang Tuah lahir 1431. Ketika itu 1453 penaklukan Konstantinopel. Umur Hang Tuah 22 tahun, lebih kurang dengan Sultan Muhammad Fatih. Saya nak tanya kepada Prof Datuk Wira. Pernah tak ada Prof Datuk Wira mengetahui tentang perkara ini? Kalau ada, mungkin Prof boleh ceritakan. Silakan. Terima kasih. Ini sebelum saya mengulas pendapat Dr. Rohaida Dr. Rohaida tadi. Saya nak menyebut sedikit tentang beginilah itu ya. Ada satu tahun lepas pengalaman saya. Seorang profesor maha guru kita lah ni, semua orang kenal lah. Tan Sri Mendiang Tan Sri Hu Kei Kim buat satu statement yang katanya ada satu berita di akhbar Tan Sri menafikan kewujudan Hang Tuah. Wah, jadi isu sehingga isu dia digembar-gemburkan. Katanya Tan Sri ni Mendiang ni telah membuka satu tin of worms membuka satu tin yang penuh dengan cacing yang menggelikan dan orang Melayu telah memberi respons sehingga kan ada satu cadangan yang tak sedap lah kita dengar di sini mengatakan bahawa Tan Sri ni telah mempercayai sehingga terpaksa Dewan Bahasa mengadakan satu seminar khas mengenai Hang Tuah. Saya masih ingat lagi. Yang terlibat Tan Sri Mendiang Tan Sri Kim sendiri, Pemerintah Emeritus. Kemudian saya sendiri. Yang kedua, Profesor
sastrawan negara kita, Profesor Muhammad Saleh, dan seorang lagi profesor dari USM, seorang profesor India yang mengulas tentang Lakshmana. Profesor Hu Kei Kim dengan nada yang keras menyebut, saya tak pernah mengatakan bahawa tak wujud Hang Tuah. Saya tak pernah mengatakan begitu. Tetapi saya mengatakan bahawa kalau nak kukuh kali Hang Tuah tu, kita kaji lebih secara mendalam. Sumber di dalam negeri ke, sumber di luar negara dan sebagainya. Kaji secara mendalam. Dan selepas itu perkara ini senyap. Tapi selepas saya lihat laporan hamba lah, dan saya mengenali Profesor Hashim Musa, sahabat saya, classmate di universiti dulu lah, Hashim Musa ni, Profesor Hashim Musa ni, disebut-sebut Profesor Hashim ni, mengkaji. Ini satu langkah yang positif. Saya kira satu langkah yang positif. Betul atau tidak itu cerita lain. Generasi akan datang nanti akan melihat. Tapi satu usaha yang baik tentang penemuan naskah-naskah di Okinawa yang menyebut nama tokoh diplomat daripada Melaka datang ke Jepun dan sebagainya. Sebenarnya surat-surat ni, salinan surat ni ada di Melaka, Perpustakaan Melaka ada. Disimpan oleh Perpustakaan Negeri Melaka ada. Salinan surat lah Okinawa ni tentang kehadiran tokoh diplomat daripada Melaka ke Okinawa, ke Jepun lah, Jepun. Kemudian katanya jumpa Chris orang Jepun, dan baru-baru ni saya lihat di YouTube lah, ada kajian di India, Vijayanagar, kerajaan Vijayanagar. Vijayanagar tu kalau dalam hikayat yang Hang Tuah disebut Vijayanagara, kerajaan Vijayanagara. Jadi katanya ada tu ukuran-ukuran daripada batu-batu sebut nama Abdullah Lakshmana sebagainya, berpanjang, berkris sebagainya. Dan itu satu kajian yang naik perhatian kita lah, untuk memperkukuh nanti tentang pribadi Hang Tuah dan ikonik Hang Tuah, mengukuhkan lagi ya. Kita sokong lah kajian-kajian itu, tapi kajian itu mestilah secara empirikal lah, secara objektif lah. Kalau betul Lakshmana itu kita komplimen. Itu sebab saya sebutkan tadi, di Sumbanuan ni jangan menyebutkan nama peribadi lah, dia sebut nama judul lah, gelaran kebesaran lah, Lakshmana ke ini atau Syahbandar dan sebagainya. Tapi kita komplimenkan dengan sumber di Melaka. Kalau zaman yang disebut itu sesuai dengan Melaka, itulah Hang Tuah, itulah manusia Hang Tuah. Jadi kena komplimen. Satu balik kepada soal bundle of letters, bundle surat manuskrip lah, semua manuskrip diketemui di Baghdad di Iraq Baghdad, sekarang tersimpan di British Museum. Saya percaya itu biasa. Kita ni alhamdulillah dari satu segi kita selalu menghantam penjajahan kan, tapi dari segi yang lain ilmu mereka ni yang kita dapat sekarang ini, dia menyelamatkan banyak harta-harta khazanah kita, simpan dengan baiknya di saya buat kajian PhD di British Museum, kemudian School of Oriental and African Studies, perpustakaan negara sebagai perpustakaan British sebagainya, dan banyak sumber-sumber itu. Cuma saya berhenti, kalau betul kita tak tahu kata bahasa Melayu era Osmaniyah dalam sejarah kita melihat Kesultanan Aceh daripada Iskandar itu Mahmud Alam Shah sampai Iskandar Muda itu, hubungan Aceh ni, kerajaan Islam Aceh yang disebut sebagai Serambi Mekah ni amat rapat dengan Turki Osmaniyah. Jadi ada surat menyurat daripada kerajaan Aceh ni dengan kerajaan Turki Osmaniyah. Salah satu surat yang pernah baca, bukan surat tapi telah alih aksarakan daripada Jawi itu, iaitu dia kata rombongan daripada Aceh ni minta bantuan daripada kerajaan Osmaniyah, ketenteraan, ada surat itu, ketenteraan membantu melawan kafir Portugis. Kita tahu bahawa peperangan yang begitu hebat antara ini itu. Selepas itu pula Belanda, kafir disebut kafir Belanda lah oleh penaskah tu, naskah surat daripada Aceh tu Jadi ada banyak surat antara Aceh dengan Osmaniyah. Tapi tentang Melaka ni saya tak tahulah Tapi kalau betul surat tu Melaka tu, alhamdulillah lah. Tapi di semua Aceh memang banyak banyak. Saya ingat banyak timbul tradisi
simbolisme tentang naratif yang amat menarik tentang hubungan antara Aceh Islam ni dengan Osmaniyah yang menarik ya. Asalnya, kalau izinkan saya cerita sikit boleh tak? Lanjut sikit boleh? Ada masalah ke tak? Boleh sikit, boleh. Tak ada masalah. Satu Sultan Aceh tu pernah menulis surat ke mengantar utusan daripada Istana Aceh ke Istana Istanbul, Turki ya. Surat itu meminta bantuan senjata, meriam, tentera dan sebagainya. Jadi surat itu dihantar melalui seorang duta daripada Aceh ya. Jadi masa itu belum ada teleskop, belum ada, itu cuma mereka bergantung pada bintang-bintang bulan sebagainya untuk belayar ya. Jadi rombongan dari Aceh tadi itu belayar daripada Aceh pergi ke Turki begitu lama, membawa bekal ya, lada. Aceh dikenal dengan lada ya, disembahkan kepada istana Turki, Mari Turki sebagai begitu, penuh dengan lada untuk sembahkan bahawa lada ni banyak terdapat Aceh. Kalau nak berniagalah dengan Aceh. Jadi kapal ni sesat ya, sampai akhirnya terpaksa lah on the way tu, dalam perjalanan tu lada tu terpaksa dijual di tengah jalan untuk mendapatkan bekalan makanan, ditukar bekalan. Sampai ke istana itu, lada tu tinggal 1 jepak aja. Daripada satu buah kapal tinggal 1 jepak. Lada 1 jepak. Jadi akhirnya timbul satu tradisi orang yang begitu popular di Aceh sampai ke ini, lada sejepak. Apa maksud lada sejepak itu? Iaitu satu meriam yang besar yang diketemui di Aceh itu, dinamakan lada sejepak, iaitu meriam diberikan Kesultanan Osmaniyah ke Sultanat Aceh. Senjata-senjata Turki itu memang hebat lah. Senjata dari Turki memang hebat menentang kafir-kafir Portugis dan juga Belanda ni. Itu dari segi sejarah. Jadi kalau disebut bahawa ada bundle soletus surat-menyurat saya percaya. Tapi kita kena bahasa, kalau bahasa Melayu tu boleh lah kita mengkaji. Lihat ini saya pujilah usaha yang dilakukan oleh Yusim ya. Yusim ni sahabat saya, bahasa Angela sahabat saya jadi tahniah lah ya. Nama Hang Tuah tu ya, sentiasa mekar semasa ke semasa. Jadi makin menonjol, makin memperkokoh kali manusiawi Hang Tuah, memperkokoh lagi. Jumpa di Kris itu, jumpa di Okinawa, jumpa pula di India, Vijayanagar. Mana tahu besok kalau manusia yang lain jumpa ada sebut Laksamana Hang Tuah. Alhamdulillah, memperkokoh lagi kita punya kajian. Jadi Prof, sebenarnya kalau sambung. Sebenarnya saya menulis tentang Tuan Melaka dan Hang Tuah ni. Dah banyak saya tulis sebenarnya. Tentang ni. Tapi saya tak tahulah sama ada buku teks menggunakan buku ni menyebut nama Hang Tuah juga. Tetapi dengan ada usaha Yusim ni, saya pujilah, dan usaha yang ditulis dibuat oleh Dr. Raida tadi, saya lupa Dr. Raida ya. Dr. Raida. Saya teruja juga ni, seorang saintis ni ya. Kalau saya boleh tahu. Saintis ya. Ini Raida ni, astronomis. Minat benda-benda macam ni ya. Bukan jadi sejarawan, bukan ahli geologi ya, bukan ahli ekologi, bahkan orang bukan sains sosial pun atau sains fisik ni meminati Hang Tuah ni. Terima kasih banyak kerana menyokong kita ya, kajian kita ni. Betul tadi apa? Dan saya cadangkan supaya manusia Hang Tuah ni sentiasa dipugar supaya jangan dia malap ya. Seperti kata kawan saya daripada Rusia tadi, Hang Tuah ni Profesor Datuk dia kata ikon Melayu memang dari dulu, kini dan selama-lamanya. Hebat. Itu saja pandangan saya. Baik. Terima kasih Prof. Betul cakap Prof. Sebenarnya bila kita tengok ada kajian-kajian, rupanya bila kita dah masuk dunia serba moden ni, saya tengok banyaklah antara banyak orang-orang muda ataupun pengkaji-pengkaji muda yang banyak cerita berkenaan tentang Melayu ni. Dalam masa sama dia mesti terkait balik dengan Hang Tuah ni sebagai satu ikon yang subhanallah rupanya ada sejarah-sejarah yang kita tak tahu. Terutamanya apa yang disebut oleh Prof Raida tadilah. Saya mengharapkan kajian daripada Prof Raida dari mendapatkan manuskrip berkenaan tentang kemelayuan kita, terutamanya Hang Tuah ini dapat dicarilah supaya kita dapat tahu sebenarnya asal kita siapa. Melayu masalah sekarang ni kita tak tahu asal usul kita ni. Kita banyak sangat kurang tentang asal usul. Jadi mungkin kita nak serah kepada Brother Sisos untuk persoalkan beberapa persoalan kepada Datuk Zainal. Silakan. Terima kasih. Saya juga setuju Profesor Raida tadi membuat kajian, dan sangat berharap ada bandar-bandar tertentu
yang menaja untuk Prof tadi untuk pergi buat kajian. Kerana untuk pergi sana tu bukan dengan belanja kecil, belanja yang besar, dan rasanya perlu ada badan-badan tertentu untuk menaja dia, kerana bila nanti hasilnya nanti juga memberi pelanggan yang besar kepada bangsa Melayu dan negara Malaysia juga. Dan saya nak bertanya kepada Datuk Zainal Abidin, sebab kalau kita lihat pada tubuh Hang Tuah itu adalah Melayu, dan dia telah pergi banyak negara membawa Melayu itu, maknanya orang mengenal dia adalah Melayu. Dan kita perlu banyak fakta yang dikesan berdasarkan kepada sifat Melayu yang dibawa. Contoh misalnya dekat Wijayan Negara, dia dikesan melalui ukiran di ukiran batu yang memakai tanjak, maknanya kita dapat kesan itulah Melayu. Kemudian di Okinawa dia bawa ada keris, maknanya keris itu berhubung kait dengan bangsa Melayu, dan di situ kita dapat kesan bahawa itu datang daripada tanah Melayu. Kemudian Osmania yang dikatakan ada gambar pahlawan Osmania, dan terdapat ada pahlawan yang berpakaian tanjak, itu juga dikatakan Melayu. Jadi saya nak tanya kepada Datuk Zainal, bagaimana kita mau sebaik-baiknya untuk kita menunjukkan Melayu kita di peringkat luar? Adakah berdasarkan pada pengucapan bahasanya, adakah dari segi persenjataannya, ataupun adakah juga kepada gaya pakaiannya? Kerana kita mau satu waktu nanti, contoh misalnya satu waktu nanti kita berbincang hari ini, okey, gambar itu nanti dikaji 50 tahun akan datang, orang akan kata siswa itu Melayu apabila siswa itu pakai tanjak. Jadi maksudnya sekarang kita melihat ada pendekar Melayu di dalam Panglima Osmania, apabila ada gambar orang Melayu berpakaian tanjak di dalam gambar tersebut. Apa pendapat Datuk Zainal? Silakan. Ya, terima kasih brother. Baru ni di Olimpik, kita nonton di Olimpik di Jepun. Kontingen Malaysia lelaki pakai tanjak dan juga baju Melayu kan. Cuma tidak bersongket lah. Ya. Satu kaedah dan perkenalkan. Sebelum itu juga ada beberapa tahun yang lalu di mana tu juga pakai entah persis. Sebenarnya kita perlu menunjukkan dengan cara menyeluruh, bukan saja pakaian tapi bahasa. Kita bawa ni dalam YouTube Presiden Jokowi berbahasa Indonesia. Jadi banyak orang menegur kenapa pemimpin Malaysia tidak berbahasa Malaysia di Indonesia di Permasa Bersatu. Jadi kita haraplah satu masa nanti, walaupun kita berbangga dengan wakil Malaysia pada waktu itu dan siapa nama tu yang telah berbahasa Melayu, itu pun permulaan saja. Kita haraplah para pemimpin Malaysia, Perdana Menteri Malaysia yang akan datang dapat berbahasa Melayu, berucap dalam bahasa Melayu. Dan kita juga memang tidak menafikan bahawa bahasa Melayu satu-satunya perkara yang menjadi identiti Melayu. Ya, kerana yang termaktub dalam perkara 160 Perlembagaan Persekutuan Melayu itu satu berbahasa Melayu, mengamalkan adat Melayu dan beragama Islam. Ya, dan ini bukan sahaja dalam perlembagaan sahaja, tetapi secara kultural, secara budaya, tarikh-tarikh Melayu ini juga digunakan di negara seperti negara jiran kita Indonesia. Orang Melayu di Bentan, orang Melayu di Pontianak, orang Melayu di Palembang dan tempat-tempat lain, pulau-pulau di berhadapan dengan Palembang tu, ya, di Sumatera Utara, di Medan juga konsep Melayu sama dengan kita, cuma dia tidak dimaktubkan dalam undang-undang mereka. Tapi secara budaya memang disebutkan bahawa lazimnya orang Melayu itu berbahasa Melayu, beragama Islam dan beradat Melayu. Cuma konsep adat ni barangkali perlu diluaskan, diperluaskan. Ia bukan sekadar makan, minum, pakai, tapi ia luas. Dan adat itu juga memasukkan peraturan, taat peraturan dan sebagainya. Cuma saya nak bawa ke satu isu lain, itu tak nafikan. Memang itulah penunjukan lain. Cuma kita perlu lihat apa yang dibawa oleh Hang Tuah. Ada seorang teman saya menyebut tentang Tuahism, iaitu ketaatan dan kesetiaan kepada kerajaan dan pemerintahan. Tapi bukan ketaatan dan kepada yang betul-betul, tapi yang wajar ditaatkan. Yang wajar, yang muncul pula saingan kepada Tuahism itu Jebatism, iaitu walaupun imej yang dipaparkan dalam Hang Tuah itu Jebat itu terhaka, Jebat itu penerhaka, Jebat itu menentang raja, tapi Jebat juga satu sudut menegakkan keadilan kerana kawannya, kerana sahabatnya. Jadi dua-dua perkara ini perlu digabungkan, antara menegakkan keadilan gaya Tuahism tetapi mempertahankan keadilan dan menegakkan keadilan gaya Jebatism, supaya kita tidak perangkap kerana
Kerana kita juga berhadapan dengan musuh-musuh yang bijak mencocok dan mengacung kita supaya kita runtuh. Jadi tuah Islam dan Jabatan tidak perlu dilihat di pertentangan, tapi ia suatu yang saling melengkapi. Jiwa Hang Tuah, jiwa Jebat itu saling melengkapi dalam diri orang Melayu. Dalam diri orang Melayu. Jadi ini yang akan memperkukuhkan orang Melayu. Kita puji Dr. Rohaida, kita puji saintis-saintis Melayu, kita baca dalam YouTube tengok banyak saintis Melayu yang menguasai dunia. Kita puji, inilah watak-watak Hang Tuah yang perlu kita raikan, kerana inilah yang akan menyebabkan kemelayuan itu sentiasa gemilang, cemerlang dan terbilang. Terima kasih. Terima kasih. Dan saya melihat Hang Tuah ni sebagai macam kalau sekarang lah mungkin kalau sekarang ni sebab dia banyak pergi pada negara dan bawa satu misi untuk negeri Melaka juga raja dan juga rakyat Melaka itu. Dan saya melihat dia sebagai seolah macam menteri luar untuk kerajaan Melayu pada waktu itu. Dan rasanya nama dia perlu diletak di tempat yang teratas dalam hubungan diplomatik luar negara. Dan saya rasa kalau kita hanya meletakkan dia sebagai pahlawan Melayu saja, dia sebab tuan ni dia besar, dia bukan hanya sekadar pahlawan Melayu, tapi dia besar dari segi diplomatiknya, dari segi ketaatan dia kepada raja, kemudian persahabatan dia besar. Dan saya rasa kita mungkin boleh letak lebih besar lagi namanya. Contoh misalnya mungkin akan wujudnya misalnya Akademi Diplomatik Hang Tuah contohnya untuk kementerian luar negara. Mungkin kita boleh adakan Akademi Silat Hang Tuah ataupun gelanggang silat ataupun stadium silat Hang Tuah untuk meraihkan dia dari segi kehebatan dunia persilatannya. Dan mungkin juga ada benda lain yang kita boleh angkat, kerana Hang Tuah macam kita tahu adalah milik masyarakat Melayu. Dia bukan milik masyarakat duyung ataupun milik masyarakat Melaka. Dia milik masyarakat Melayu, kerana kerajaan Melaka itu sendiri kan pada zamannya ada luas. Dan saya rasa kita perlu memberi satu penghargaan yang besar kepada dia. Bagaimana pendapat Datuk Ira kita? Silakan. Sebenarnya kita perlu ucap tahniah saudara Sizo, ucap tahniah kepada Menteri Luar sekarang ni yang melantik beberapa tokoh filem untuk berada di Kementerian Luar. Tapi kita juga perlu mengucap sambil mengucap tahniah, kita perlu memastikan bahawa dua tokoh itu dapat memainkan peranan, kerana kalau kita ambil contoh negara jiran kita Indonesia, ada dua attaché, dua pegawai yang terpenting, iaitu attaché kebudayaan. Jadi kita tidak ada attaché kebudayaan, kita ada attaché pendidikan. Tetapi pendidikan kita di luar negara tidak berfungsi seperti Hang Tuah. Mereka cuma berfungsi sebagai pegawai. Saya minta maaf lah, biar mereka tahulah. Mereka berfungsi sebagai pegawai menguruskan pelajar-pelajar. Itu kadang-kadang pun mereka di pelajar yang pergi ke luar negara mengeluh kerana mereka tak sambut di airport dan sebagainya lah. Biarkan macam tu aja. Yang penting balik Mercedes ke Malaysia. Berapa tahun baik bekerja di luar negara. Itu minta maaf juga. Itu yang kita nampak lah, kita dengar cerita. Itu juga di Indonesia, seorang attaché kebudayaan itu bukan sahaja mendidik dan mempamerkan tradisi kebudayaan Indonesia secara sejauh, tapi juga mengajar bahasa Indonesia. Jadi kelas-kelas bahasa Indonesia dibuka di kedutaan Indonesia, kedutaan tapi tidak oleh kedutaan Malaysia ataupun pejabat kerjaya tinggi Malaysia. Seolah-olah kita cuma menekankan. Jadi kalau kita hendak berjiwa besar, nak menjadi seorang yang besar dalam melihat diri kita dalam seluruh jiwa dunia itu, maka kita perlu melihat ke bawah, melihat sejarah bagaimana kita dapat melakukan ini. Lalu kalau kedutaan pejabat Kementerian Luar dapat memainkan peranan supaya bukan saja orang filem itu, dua orang tokoh filem itu dapat memain peranan dari segi kebudayaan, tapi juga dapat memain peranan dari segi bagaimana perlukan bahasa Melayu sebagai bahasa. Jadi barulah kita dapat membawa semangat Hang Tuah itu, jiwa Hang Tuah itu. Kalau tidak, di kampungan lah, Hang Tuah itu kampungan saja, orang Melaka. Ya, betul. Saya setuju dengan pandangan Brother Fizo. Terima kasih. Ya, betul. Terima kasih. Datuk Zainal di atas itu, kupasan sebentar tadi. So saya nak baca lah sedikit komen-komen daripada netizen kita yang seramai 16,000 orang yang sedang menonton. Ni daripada Mazelan Mak Juso, alhamdulillah teruja saya. Terima kasih.
dan juga daripada Puan Som Said daripada Singapura. Jauh ni sahabat kita dari Singapura, Som Said dari Singapura, perkongsian yang insightful dari para pekaji yang berilmu dan berpengalaman. Ada juga daripada YouTube Alim Gutrah, kekuatan Melayu pada jati diri, pada tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So ni saya nak tujukan soalan kepada Tuan Haji Muhammad Anwar. So yang kita tahu dalam seni silat gayung tu memang diterapkanlah sifat kepahlawanan, persilatan. Hang Tuah tadi pun Tuan Haji dah maklumkan dapat gerak langkah ataupun silat itu daripada Datuk Mio dulu, yang dapat daripada seorang hamba yang bernama Tuah tu juga. So saya nak balik persoalan kita pada masa hari ni berkenaan tentang anak muda sekarang ni. Anak muda tentang zaman teknologi ni, dia dah macam hanyut, dia dah ke arah yang lain, ke arah yang generasi muda ni lah, dengan teknologi dia, dengan pengaruh-pengaruhnya. Macam mana dalam Persatuan Seni Silat Gayung ni melalui ilmu persilatan itu dapat mengukuhkan jati diri anak muda lah, terutamanya untuk kita hadapi orang kata sekarang dunia akhir zaman ni lah. Dan juga bukan saja tadi macam komen daripada penonton tadi, dapat juga menguatkan tauhid kita kepada Allah SWT melalui sifat kepribadian daripada Hang Tuah ni. Silakan Tuan Haji Anwar. Terima kasih. Saya tadi nak menyambung pada Tuah dan Jebat tadi, dia saling melengkapi, mana dari segi semangat kesetiaan dan juga menegakkan kebenaran. Sebab itulah dalam lambang logo perjuangan kami letakkan dua keris itu sebenarnya. Memang mesej itu juga ingin kita bawa. Namun demikian, dalam usaha kecil-kecilan, kita juga membawa umpamanya silat ini ke luar negara, ke US, ke UK, Morocco, di Perancis dan sebagainya. Tetapi mengguna pengajaran itu menggunakan istilah-istilah Melayu. Kita tidak menjepunkan atau memperanciskan atau mengorang putihkan istilah-istilah. Itu apa yang kita lakukan oleh perguruan silat gayung khususnya. Nah, tentang melihat untuk mendidik anak-anak muda. Sebab itulah ketika saya menjawat jawatan di Kementerian Pendidikan sebagai pegawai Ko-Curriculum dahulu, maka saya cuba memarketkan atau memasarkan kegiatan silat ini di sekolah-sekolah secara betul dan mengikut peraturan. Kerana ada juga dalam kalangan persilatan kita yang tidak menentu pengurusannya dan mengakibatkan kekecewaan pada peringkat sekolah. Tetapi premis yang saya gunakan ketika itu adalah untuk membentuk jati diri anak-anak kita. Kerana silat ini lahir daripada orang Melayu. Maka sudah tentulah ilmu perang ini mempunyai ciri-ciri Melayunya. Dan di antaranya selain daripada pakaian dan berbahasa dan sebagainya, ialah budi pekerti dia. Cara kalau dia bersilat, kuda-kudanya rendah. Bermaksud kuda-kuda dia tidak bersedia untuk menyerang, dan hanya ketika orang menyerang baru dia mula bertindak. Ini yang ada pada sifat ilmu perang kita. Kemudian kalau kita tengok, tangannya terbuka dan orang kata dia menari, tetapi yang sebenarnya tangan terbuka itu ialah untuk mengelak pemusuhan. Tetapi bila berlaku pergelutan atau menyerang, maka barulah tangan itu dikepal. Dan kalau tidak, orang kata tidak jadi kita bertelaga, maka tangan yang terbuka itu akan menyambut salam. Jadi perkara-perkara ini dititik beratkan di dalam persilatan. Dan juga umpamanya kalau buah-buah pukulan, dalam ketika Datuk Mio Rahman menyebarkan silat ni, kita dahulukan dengan buah-buah kuncian. Kerana buah-buah kuncian ini tidak mematikan lawan serta-merta. Maknanya mengunci langkahnya, mengunci pergerakan musuh dan bertanya, adakah kita nak teruskan lagi? Tetapi kalau dalam peperangan dia tidak lagi mengunci, tetapi adanya langkah buah-buah pukulan. Jadi makna atribut dari segi orang kata kemanusiaan itu dibangunkan dan dikekalkan. Sebab tu ketika saya menggerakkan usaha ini,
saya membandingkan dengan seni bela diri yang dari luar negara, khususnya bukanlah di Kepulauan Melayu ini, kita melihat mereka menggenggam tangan dan terus melonjak-lonjak. Jadi seolah-olah memprovok ataupun mengajak berlawan. Dan ini bukan Melayu. Melayu, kita tunggu, kita membuka tapak tangan kita, kita mulakan dengan kunci supaya musuh dapat dimaaf atau musuh dapat ditanya nak teruskan ataupun tidak. Jadi yang ini yang kita nak terapkan kepada anak-anak muda yang mempelajari silat. Tapi ialah maknanya cuma masalah kita dalam persilatan inilah dari segi pengurusan kita yang kita kurang berhati-hati dalam soal to deliver message ini kepada masyarakat. Dan seringkali masyarakat melihat bahawa yang kita ajak inilah bersifat nak mencari gaduh. Berpakaian hitam maknanya menjadi pencuri atau menjadi orang kaki pukul. Sebenarnya mesejnya lain. Dan kalau kita tengok baju hitam yang dipakai, itu menunjukkan bayang. Warna bayang itu bermaksud kita ni sama ada seorang anak raja ataupun anak orang kebanyakan atau anak Pak Menteri belajar silat, kita semua berpakaian warna hitam, kita sama dari segi menuntut ilmunya. Jadi itu dia maksudkan warna hitam. So bila kita mempelajari silat, kita kena faham falsafah di belakangnya. Setiap langkah dia tu mempunyai maksud untuk mendidik anak itu menjadi Melayu. Sebab tu satu ketika awal tahun 80-an, apabila saya menggerakkan supaya silat ini digerak juga di sekolah rendah. Dan kita lihat anak-anak tidak lagi hanya sekadar memakai pakaian putih mereka, baru belajar taekwondo, pergi ke pasar, pergi menggubas. Tetapi sudah mula anak-anak kecil tidak malu berpakaian hitam bertanjak. Dah masuk dibimbing oleh bapaknya atau maknya ke pasar raya. Dan dia berpakaian pakaian silat dia baru lepas latihan ataupun nak pergi ke latihan. Jadi kita dapat menjinakkan jiwanya suka kepada silat. Dan lepas itu kita kembangkanlah kepada soal mendidik tadi dan meletakkan dia sebagai anak Melayu yang bangga dengan budayanya, yang kita menggunakan Hang Tuah sebagai ikon, yang kita lihat kejayaan dia ke mana saja dia pergi ke India, pergi ke Rom, Uthmaniyah, pergi ke Jepun, semua orang sayang kepada dia. Apakah kelebihan Tuah di situ? Kebolehan dia berbicara, kemudian dia kita panggilan terputus panggilan terputus pada okey, tak apa, tak ada masalah. Tapi tak apa, it's okay. Tapi kat sini Cik Mat dengan Brother Siso kalau kita lihat semua panel kalau kita lihat sekarang ni apa yang disampaikan oleh Tuan Haji tadi, kita dapat lihatlah kerana falsafah Tuah, kita boleh sebut kat sini lah. Falsafah yang dibawa oleh Hang Tuah itu sangat luas, sangat cantik dan sangat bagus. Jadi insya-Allah lah kita cubalah untuk, kita berharaplah supaya kajian-kajian terhadap Hang Tuah ni dapat dititik beratkan, dapat diambil berat, terutamanya kerajaan kita sendiri. Rakyat Malaysia sendiri ambil tahu benda ni sangat penting. Jadi tuan-tuan, hadirin-hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita sekarang ni nak menghala ke arah penutupan. Tapi sebelum kita nak tutup ni, orang kata kita nak tahulah harapan apa yang diinginkan terhadap topik kita yang kita bincang pada hari ni berkenaan tentang Hang Tuah. So kita nak mulakan kepada, kita nak semua panel kita ceritakan benda ni, harapan sebagai rumusan kita pada topik kita pada hari ni. Jadi kita nak mulakan dulu dengan Prof Datuk Wira untuk membuat kesimpulan atau perumusan harapan terhadap topik kita berkenaan tentang Hang Tuah ni. Kita mulakan dengan Prof Datuk Wira. Dipersilakan Prof. Terima kasih. Saya teruskan lagi Saya secara pribadi melihat hikayat Hang Tuah ni satu karya yang hebat lah. Dan dihasilkan oleh seorang karyawan, seorang penulis yang cukup hebat bukan saja dari segi kesejarahannya, sejarah itu, tapi watak-watak orang Melayu, mewakili Melayu tentang kebolehan, keunggulan Hang Tuah tadi dalam kehidupan masyarakat. Kita mesti ingat di sini lah, kita sebut Melayu di sini jangan dikotomiskan atau jangan melihat Melayu di konteks geopolitik kita melihat Melayu di segi etnografi, Melayu Nusantara, Hindu, Indonesia sebagainya.
alam Melayu yang tajuk kita ni ya. Jadi di mana sifat-sifat unggul hang tuah tu yang diterapkan oleh pengarang hang tuah tu, dan pada saya secara peribadi saya rasa pengarang hang tuah tu bukan calang-calang orang pada zamannya itu je. Dia seorang pembaca je. Saya kira kalau masa dia mengarang hikayat hang tuah tu, di depannya itu penuh dengan teks-teks orang manuskrip dan sebagainya. Di samping semua orang yang didapatinya daripada orang tua yang didengarnya, diterapkan semua sumber ini dalam sebuah karya yang disebut Hikayat Hang Tuah tentang kehebatan Hang Tuah. Keunggulannya saya sebagai seorang pahlawan ya, tokoh strategis sebagai admiral laut ya, Admiral laut. Nama admiral tu tempat apa tu Laksamana tu dikekalkan sampai ke hari nama kapal dan sebagainya itu. Semangat tu hidup sepanjang masa. Yang kedua sebagai tokoh diplomat ya, yang boleh bertutur dalam pelbagai bahasa. Itu macam mana hang tuah boleh bertutur bahasa itu cerita lain. Dia jumpa Nabi Khidir bagi air semua. Tapi yang saya ingat bagaimana pengarang tu menerapkan bahawa 2 bahasa lebih baik daripada 1 bahasa, 3 bahasa lebih baik daripada 2 bahasa, 10 bahasa lebih baik daripada 1 bahasa. Tapi terasnya ialah bahasa Melayu. Jadi dia menggagaskan supaya kita ni orang Melayu ni belajar sebanyak-banyak bahasa. Bahasa paling habis itu bahasa Tamil, bahasa Cina, sebagai Tionghoa sebagainya, Inggeris, belajar sebanyak-banyak bahasa. Jadi ilmu itu tambah luas. Ini telah digagaskan oleh pengarang Hang Tuah beratus-ratus tahun dulu ya. Jadi ini ya, saya cadang anak muda ni baca hikayat Hang Tuah ni. Jangan soal memperkatakan bahawa ini semua cerita mitos, dongeng sebagainya. Itu pemikiran sekarang ini ya, sekarang ni. Jadi pikiran yang mesti diperbetulkan ya, daripada hari ini ya. Satu masa saya mengambil STP dulu, membaca hikayat Hang Tuah ni sebagai teks wajib. Saya meneliti betul hikayat Hang Tuah ni, saya terpukau lah dengan cara pengarang Hang Tuah tu mengarang. Jadi sifat Melayu yang amat unggul bukan saja di dulu abad 15 sampai sekarang harus diserapkan. Saya teruja dengan Datuk Dr. Ritwan Dagi, seorang ahli sains tu. Sains sosial lah, kepada sains sosial lah, itu mulai perhatian kita ya, dan kita unjurkanlah supaya anak muda sekarang ni bacakan. Cuma masalahnya kalau dapat kita permudahkanlah hikayat Hang Tuah tu dalam bentuk animasi, upin sebagainya, bagaimana upin tu begitu popular sekali seluruh dunia sekarang ni. Kalau dapat kita menganimasikanlah tokoh Hang Tuah ni. Ini pernah cuba dilakukan oleh Museum Melaka satu sekali dulu, tapi ada sedikit bantahan lah, kontroversi ya. Seorang tokoh yang hebat pun dikatunkan, dinamisikan, dia orang tak nak, dia tak setuju lah. Jadi tapi itu dari segi pendapat masing-masing lah. Tapi saya mencadangkan supaya anak maju sekarang ni difahamkan dengan manusia Hang Tuah ni dari dulu sampai kali ini. Cadangan saya lah, pandangan sementara ni lah. Terima kasih. Baik, dipersilakan Datuk Zainal. Mikrofon Datuk Zainal. Mikrofon Datuk. Ya, berperinci. Okey. Ya, saya perinci. Tapi yang kedua kali barangkali untuk kita gerakkan kembali suatu usaha membaca kembali hikayat Hang Tuah dan suatu Salatin. Ada 2 teks ni amat penting ya, ada hubungan dan kaitannya. Dan ada semangat zaman yang seperti itu yang boleh kita olah balik semangat zaman itu. Bagaimana nak mengolah semangat zaman itu? Maka saya setuju dengan pandangan Profesor Emerita Datuk Wira Yusof Hashim tadi, iaitu kartunkan, komikkan. Kerana ini adalah media yang dapat ditangkap, dicerap dengan cepat oleh anak-anak muda atau kanak-kanak. Ya. Mungkin ya, kami di Yayasan Karangan pernah berbincang untuk nak mengkartunkan hikayat Hang Tuah dan suatu Salatin, nak membuat komik dan juga tetapi oleh kerana pulangan keuntungan itu agak lambat, jadi kita terpaksa melabur dengan banyak, tapi pulangan yang lambat, maka pihak pemegang amanah mengatakan tangguh dulu. Jadi ini perlu kaedah yang belanja yang besar. Barangkali penerbit kartun yang sedia ada atau komik yang ada boleh melaksanakan institusi, kerana di China ada beberapa karya-karya agung China yang dikomikkan sehingga jadi bacaan, jadi dia meluas, meresap. Jadi ini perlu dilakukan sambil daripada kita mengambilkan cuplikan episod-episod Hang Tuah, di YouTube-kan, dilakonkan semula dan sebagainya. Jadi barulah kita dapat memperluaskan jiwa Hang Tuah itu, memperluaskan, mengantarabangsakan jiwa Hang Tuah, semangat Hang Tuah itu. Itu cadangan saya.
Saya sekali lagi mengucapkan tahniah kepada Pusat Kebudayaan Musim. Terima kasih. Okey, perspektif dari segi Gapena itu daripada Datuk Zainal. Kita nak pergi pada harapan dan perspektif dari segi dunia persilatan. Wakilnya Tuan Haji, silakan. Terima kasih. Seperti mana yang saya cuba terangkan tadi, tapi kita terputuslah. Dalam soal dunia persilatan, khususnya perguruan-perguruan silat, kami secara langsung menyentuh masyarakat. Maknanya tetapi terbatas dengan untuk mendapat sokongan yang meluas. Jadi apa yang perguruan boleh buat hanyalah dalam lingkungan keterbatasannya. Dan dalam hal ini kita memerlukan sokongan yang lebih meluas lagi dari kementerian-kementerian berkaitan, khususnya Kementerian Kebudayaan dan juga Kementerian Luar Negara pun untuk tak sahaja mempamerkan orang kata tarian-tarian, makan-makan kita, tetapi kesemuan silat. Dan juga kalau di dalam negara, Kementerian Kebudayaan dapat menyokong kegiatan-kegiatan yang selalu dikendalikan dalam bentuk persembahan oleh program-program silat. Kerana sentuhan program-program silat adalah sentuhan langsung. Cuma tinggal lagi kita nak samakan orang kata mission kita, strategi kita oleh semua program silat yang dikatakan ada 400 badan silat yang berdaftar. Jadi kita samakan hajat ini, kita samakan matlamat kita, dan maka kita akan dapat melangkah dengan lebih jauh dan lebih cepat. Itu harapan daripada perguruan silat gayung. Terima kasih. Baik, Iban, terima kasih ucapkan kepada Tuan Haji Muhammad Anwar Abdul Hamid, merupakan wakil untuk Gayung Malaysia. Jadi kita sebenarnya bila kita bincang berkenaan atas topik hantuah yang telah dikupaskan oleh Prof Datuk Wira, kemudian Datuk Zainal, kemudian Tuan Haji, kita dapat lihat rupanya topik hantuah ni banyak sangat, terutama saya generasi, boleh katakan generasi muda nak masuk ketua. Kami memang rasakan bahawa banyak sangat kekosongan, kerompongan-kerompongan, terutamanya berkenaan tentang sejarah sendiri. Apatah lagi lah orang di bawah kami ni, maksudnya yang golongan yang muda-muda ni, memang mereka ni dah banyak idola dengan idola luar negara ataupun hero-hero luar negara berbanding dengan Hang Tuah itu sendiri. Jadi kita mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada Pusat Kebudayaan kerana telah menganjurkan Sembang Bukan Gebang. Topik hantuah ini, sebenarnya topik hantuah ni saya yakin tidak berakhir di sini saja. Saya mengharapkan kepada sekalian yang hadir melihat kita punya live pada hari ini, sekiranya merupakan orang-orang yang sedang membuat kajian ataupun merupakan ahli akademik yang mungkin nak cari topik-topik kajian. Jadi saya rasa ini antara topik yang sangat bagus untuk kita korek. Kita boleh pergi ke luar negara untuk dapatkan banyak-banyak sumber-sumber premier yang mana kita boleh jadikan sebagai satu kajian untuk Melayu kita sendiri. Dan Melayu tu konteksnya sangat luas di Nusantara ini, seperti yang disebutkan oleh Prof Datuk Wira. Jadi itu antara mungkin kita boleh harapkan lah sepanjang kita punya Sembang Bukan Gebang. Jadi saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada panel-panel kita pada hari ini, Profesor Datuk Wira, Dr. Muhammad Yusof Hashim, kemudian Datuk Zainal Abidin Borhan dan Tuan Haji Muhammad Anwar Abdul Hamid kerana sudi hadir ke Sembang Bukan Gebang untuk membincangkan topik kita pada hari ini. Dan alhamdulillah kita pun nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Brother Siso Kepratasa dan Akmal Razali, dan kerana kita berjaya untuk membincangkan isu ini, membawa naik isu ini, mudah-mudahan dapat perhatian daripada kerajaan Malaysia ataupun sekalian yang lihat. Mudah-mudahan ini memberi manfaat kepada kita semua. Jadi sebelum kita nak tutup kita punya Sembang Bukan Gebang ini, ingin saya promo. Kita nak promo kita punya program Sembang Bukan Gebang pada siri yang ke-6 nanti, di mana kita akan membincangkan topik filem Malaysia ke Oscar. Siapa Mat Jenin? Topik yang boleh dikatakan hot dan spicy juga. InsyaAllah kita akan bincangkan topik ini pada minggu hadapan. Ribuan terima kasih diucapkan kepada sekalian yang hadir pada hari ini, kepada panel-panel yang hadir kerana sudi untuk memberikan topik pencerahan topik yang sangat baik kepada kita. Mudah-mudahan kita mengharapkan mendapat manfaat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, kita tak nak lanjutkan masa lagi, kita tutup kita punya Sembang Bukan Gebang, bincang sampai terang. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi.